Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pagi ini dengan Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita dapat berkumpul lagi pagi ini insya-Allah untuk meneruskan perbincangan kita. Alhamdulillah, kita masih dapat meneruskan kehidupan bernafas dengan izin Allah Taala. Kita dapat terus beribadah pada Allah Taala, ya. Dan kita bersyukur kita dilindungi Allah Subhanahu Taala daripada penyakit yang sangat-sangat mutakhir ni sangat menyakutkan dah COVID-19, ya. Jadi hari ini mungkin kita akan buat tajuk persoalan wanita ni, tajuk akhir buat hari ini. Dan sebelum kita akan pindah tajuk lain minggu depan, insya-Allah kita akan bincang mungkin tajuk yang lebih yang kita cover bidang lain. Antara yang dicadangkan lepas ni kita minggu depan kita akan buat tunjang tentang SLE, ya, dengan arthritis, ya, rheumatoid arthritis. Jadi tajuk tu penting sebab ada pasien yang datang, banyak juga pasien yang asalnya chronic arthritis tu alhamdulillah dengan rukyah sembuh, ya. Jadi hari ini kita insya-Allah akan bincangkan tajuk yang sangat penting juga sebenarnya tajuk ni, dan saya asingkan daripada gynecology, dan kita hanya hari ini membincang khusus untuk tentang kanser ataupun barah payudara, ya. Pertumbuhan atau barah payudara. Sebab barah ni susah sikit lah, kita sebut kanser juga lah. Ramai akhirnya orang sebut kanser juga barah ni, ya. Antara penyakit yang agak common di kalangan wanita, yang banyak mortality rate dia high, tinggi juga, kadar kematian juga tinggi. Antara barah yang paling bahaya kalangan wanita, ya. Dan juga berlaku di kalangan lelaki walaupun sangat rendah persennya, ya, 1% je, insya-Allah, ya. Jadi penting untuk kita faham sebagai pesakit ke, penting untuk kita faham sebagai perawat ke, muadis ke. Ilmu-ilmu ni akan membantu kita insya-Allah untuk menghadapi. Kalau ia berlaku pada diri kita, kita boleh insya-Allah dapat menjaga diri kita lebih baik dan kita faham isu ni, kan. Kadang-kadang kita dengar situ je. Dan saya rasa ramai juga doktor yang tak fokus. Tak fokus maksudnya tak mendalami sangat, dan kita pun tak ambil ringan benda ni kadang-kadang, sebab bila dia terjadi doktor biasa, general practitioner, GP dan sebagainya, kita tak mengkhusus. Yang orang yang betul mahir kat sini adalah orang mereka yang pakar di bidang endocrinology ataupun mereka yang pakar di bidang pembedahan. Itu memang kerja dia orang, kan, hari-hari. Kalau di Malaysia, kita tengok Putrajaya jadi pusat center untuk breast cancer, eh. Jadi dari dulu dah, masa saya kerja kementerian dulu, Putrajaya ni jadi center untuk breast cancer. Jadi tengok kes-kes yang breast cancer yang berat akan di-refer di Putrajaya, di-manage kat situ. Yang kita ingat masa Tun Abdullah, isteri dia masa tu Puan kena kanser dan dirawat di Amerika. Balik tu dirawat di Putrajaya. Jadi fasiliti canggih di situ, dan antara teknologi barunya ada PET scan semua lah. Jadi itu benda-benda yang menunjukkan kepentingan breast cancer ni, sampai kerajaan menunjukkan bajet yang besar untuk menangani masalah breast cancer ni, ya, breast cancer ni. Dan kita akan bincang sikit hari ni pasal breast cancer lah. Jadi sebagai introduction, kita pergi kepada ayat ni, ya. Jadi saya suka ulang ayat ni dan menunjukkan kenapa keyakinan kita bahawa sungguhnya Al-Quran itu adalah penawar, ya, penawar pada semua penyakit. Jadi itu yang kita tengok perbincangan pasal Al-Quran sebagai penawar ni, ya, dia bergantung pada kita lah. Ramai orang tak percaya untuk kita sebut pasal Al-Quran sebagai penawar ni. Ada juga yang masih ragu-ragu kata, tapi ada juga orang tafsirkan macam tu, ya. Ayat ni ada tafsirkan sebagai kalau kita kata pada kul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa ni, maksud katakanlah bagi segenap orang yang beriman, Al-Quran menjadi petunjuk dan juga ubat, syifa, ya, penawar, ya. Jadi setengah ulama juga mentafsirkan syifa itu adalah perawatan untuk penyakit rohani, ya, untuk penyakit gangguan jin saja, macam tu. Sebenarnya tak, insya-Allah dia juga sangat berkesan untuk merawat penyakit-penyakit fizikal, ya, termasuk kanser contohnya. Kanser payudara ni pun antaranya yang menjadi pengalaman menarik merawat kanser, pesakit kena kanser payudara ni atau pertumbuhan dalam payudara, breast cancer, breast lump sebagainya, ini sangat pengalaman yang sangat menarik dengan ruqyah, ya, dengan ruqyah. Ada yang hilang terus, alhamdulillah. Nanti kita bincangkan beberapa kes nanti di hujung perbincangan kita, insya-Allah, ya. Jadi surah Fussilat ayat 44, ya. Itu sebagai kita punya
pengenalan, peringatan untuk kita, untuk yakinkan kita bahawa kita jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah kata setiap penyakit ada ubat, ada hadis kata macam tu. Dan cuma kita lah jumpa tak jumpa ubatnya penawar ni. Hatta penyakit yang berat-berat macam kanser. Dan ada peranan situ ruqyah. Ruqyah ni ada peranan untuk kes kanser ni. Jadi kita tengok walaupun stage 3, stage 4 tu, kita boleh bantu. Ada banyak isu. Ada yang recover, ada yang tak recover, tak recover tapi dia membantu pesakit untuk menghadapi kesukaran menghadapi sakit kanser. Sakit kanser ni benda yang kita tak nak. Tak ada orang nak kena kanser, tapi Allah pilih masing-masing untuk kena kanser. Ramai yang kena. Pengalaman sosial kita mungkin ada kena. Saya ada sendiri, kak ipar saya kena kanser, meninggal akhirnya kena kanser, breast cancer ni. Jadi pengalaman yang menarik yang mungkin kita boleh ambil pengajaran tentang macam mana kita merawat breast cancer, macam mana kita nak melahirkan orang yang sungguh-sungguh. Ada orang akhirnya berjaya melawan breast cancer ni, macam tu nenek saudara ada yang meninggal lah kena breast cancer ni. Jadi benda-benda ni sangat-sangat penting. Dan kita mungkin ada ahli kalangan keluarga kita yang kena ketumbuhan, ada kanser dan sebagainya dalam payudara atau breast. Okey, ini basic anatomy. Ini gambar yang saya rasa paling selamat nak tunjuk supaya kita faham bab tentang breast ni, payudara. Anatomy dalam, dari luar dalam tu ada benda-benda yang kita tengok. Ada empat tisu yang penting dekat breast ni. Dia ada tisu lemak. Saya tunjuk sini, ini tisu lemak. Ini pandangan depan kalau kita potong macam tu, dia nampak ada lemak. Di celah-celah saluran ni, kita tengok, di celah-celah saluran, ductus dipanggil, kita ada tisu lemak. Yang kuning ni lemak, lemak ada. Lepas tu ada kelenjar, dan ni saya rasa adalah kelenjar kecil-kecil kat sini. Nampak warna putih-putih ni kelenjar. Saluran susu ni, susu ini macam mana susu ni lalu sampai keluar ke areola puting. Itu susu dan connective tissue ni. Connective tissue ni tisu yang memegang semua struktur dalaman payudara. Kalau tengok dekat slide kanan ni, gambar kanan ni, kita tengok dia bawah di belakang payudara ni dia ada otot. Ada otot juga. Ni otot ni. Otot. Dia sini, lepas tu belakang otot ni yang menampung payudara ni kita ada tulang. Ini tulang rusuk dia panggil. Intercostal bone, dan kita ada costal bone dan intercostal muscle. Tulang rusuk. Nanti tulang rusuk dan kita ada otot-otot antara tulang rusuk. Jadi kenapa penting ini? Sebab nanti kita tahu kenapa ada orang yang akan rasa sakit. Tapi sakit tu mungkin datang daripada tulang ni sendiri. Bukan datang daripada payudara, bukan dari breast, tapi datang daripada tulang belakang dia. Ataupun dari otot sini, sprain dia panggil. Sprain. Macam tu kan. Dan ada juga kita tengok nanti kenapa struktur ni penuh tisu ni Allah jadikan payudara ni untuk memberikan susu kepada bayi untuk disusukan. Allah sebut dalam Quran pasal ni sangat khusus. Penyusuan ni sampai 2 tahun kata Allah Ta'ala. Jadi maksudnya Allah ciptakan organ yang khusus ini untuk yang hebat ini untuk bagi susu penyusuan kepada bayi. Jadi tisu lemak terdedah kepada perubahan kandungan air dalam badan. Jadi tisu lemak ni dia akan bergantung kepada serapan air lah dalam badan. Kadang-kadang dia akan jadi bengkak. Kadang-kadang bukan setakat lemak dia jadi bengkak. Kadang-kadang yang ni pun bengkak. Kalau kita tengok yang siapa yang mengandung atau lepas bersalin, kalau kita menyusukan ada, kalau ada jangkitan kuman masuk daripada puting, dia akan jadi kacau dekat tisu, dekat dalam ni, dekat kita punya kelenjar susu. Dia akan jadi bengkak. Itu kita tengok. Jadi kalau bengkak rasa sakit dan tak selesa. Jadi dia bengkak ni, dia akan jadi bengkak dekat dalam lemak-lemak ni. Dia bengkak juga dalam kantung susu, dalam kelenjar air susu ni sendiri. Itu menyebabkan bengkak dan menyebabkan sakit. Ini anatomi basic lah. Nanti bila kita cerita ni, tak payah rujuk sangat gambar ni. Tapi nak tunjukkan ini struktur basic dalam payudara lah. Dia tengok ni kelenjar susu. Dia keluarkan susu ikut sini. Dan itu ada lemak-lemak antaranya. Lemak-lemak. Jadi itu anatomi basic tentang payudara, breast anatomi. Jadi kalau kita dah kebanyakan, ramai lah. Kadang-kadang kita rasa pengalaman ni untuk orang wanita, dia ada pengalaman kadang-kadang dia rasa bengkak. Payudara dia bengkak atau rasa sakit. Bengkak dengan sakit, kadang-kadang bengkak tak ada sakit pun ada. Bengkak saja tak ada sakit, ataupun sakit saja tak ada bengkak pun ada. Jadi kita tengok kenapa kita tak ada bengkak dan atau sakit ni, maksudnya ada juga keadaan ni di mana kita sakit je. Bengkak tak ada tapi sakit. Kalau kita risau juga kenapa sakit ni. Yang sebut tadi mungkin juga sakit tu di belakang, otot-otot belakang, atau sakit dalam payudara tu sendiri, dalam breast tu sendiri. Ada juga yang bengkak dengan sakit. Jadi tapi yang satu yang kena nanti saya akan cerita macam mana sebenarnya bengkak tak ada sakit tu lagi bahaya daripada bengkak sakit.
Jadi bengkak kalau tak ada sakit, itu mungkin jadi kanser. Itu benda-benda yang kita kena tengok secara keseluruhan. Jadi kalau pasien datang dengan, kalau doktor kita jumpa pasien yang datang dengan masalah payudara, kita akan fikir semua benda-benda ni. Ya. Kita akan fikir kalau sakit tu kenapa, apa organ dalam badan. Dalam anatomi tadi kita dah nampak apa yang mungkin jadi berlaku menyebabkan sakit atau menyebabkan bengkak. Ya. Saya letak masalah pertama barah atau kanser payudara, breast cancer. Ya. Jadi ada jenis yang kalau inflammatory ni, yang radang ni sakit. Dia menyebabkan tersumbatnya salur kelenjar, salur limfa ni, menyebabkan bengkak kelenjar limfa sebagainya, lymph nodes tu bengkak dan menyebabkan payudara bengkak. Itu pertumbuhan dalam tisu payudara boleh menyebabkan benjolan. Kita akan rasa benda ni bengkak betul lah. Ini barang, ini kanser. Ini kes yang sangat serius lah. Ini paling kuat ya. Biasa-biasa kalau kita tengok orang perempuan kalau dia sebelum menses, sebelum datang haid, ya, dia akan datang juga rasa-rasa macam tu. Ya. Sebelum kita waktu ni ada hormon estrogen akan naik menyebabkan kelenjar dan sesusu jadi bengkak sikit lah, jadi besar. Itu kita rasa macam kadang kita rasa payudara tu bengkak jugalah. Tapi dia bila kalau kita dah turun datang haid tu maksudnya dia akan reda lah lepas turun haid tu. Maksudnya estrogen ni akan menurun. Tengok hormon lah, dia bergantung pada estrogen. Ya. Jadi siapa yang sebelum dia ada masalah banyak sangat sindrom sebelum haid tu, maka dia akan jadi lebih kesan kepada payudara. Ya. Lepas tu perubahan waktu kehamilan. Ini benda normal. Kalau kita hamil, payudara juga akan membesar, membengkak. Ini bersedia bagi untuk penyusuan bayi. Itu normal. Itu juga hormon estrogen dan prolaktin ni dia memberi kesan kepada payudara. Jadi dia akan sebenarnya prepare untuk bersalin. Jadi bila bersalin je, dia akan terus automatik menghasilkan susu. Masya Allah, hebat. Jadi perancangan tu sangat hebat. Hormon ni kontrol. Bila kita bersalin je tu, keluar je tu, kita tengok kita dah boleh menyusukan anak. Itu siapa yang anak pertama mungkin susah lambat sikit, tak biasa kan, sebab kita kena rangsang untuk kita letak baby untuk suck supaya dia dapat menghasilkan susu. Ya. Jadi kalau ada kes-kesnya tu, kalau first time salin akan jadi masalah sikit untuk dia ajar untuk menyusukan baby. Tapi kalau siapa dah bersalin 2-3 kali tu, maka dia biasa untuk, dia akan payudara pun biasa untuk, senang untuk kita bagi susu baby. Ya. Satu lagi masalah kalau ada ubat-ubatan. Ubat-ubatan juga boleh juga menyebabkan kesan sikit pada payudara. Ya. Dia kesan dia ada hormon estrogen tadi, dia akan merangsang meningkatkan kelenjar susu. Dan dia boleh jadi bengkak kadang-kadang. Contoh kita ambil ubat untuk anemia ni, oxymetol ni, chlorpromazine untuk rawat sakit mental, yang kita pakai juga ubat ni, psikiatrik bagi. Jadi kesan juga dekat payudara. Ini kena fikir kalau patient datang dengan rawatan psikiatrik, kita fikir dia ambil ubat tak ni, chlorpromazine ni ambil tak? Kalau dia ambil chlorpromazine ni, maksudnya kita tengok ada kesan juga. Kalau patient wanita, dia akan ada kesan dekat payudara kerana dia rasa sakit, dia rasa bengkak. Jadi kita tak akan terus diagnos sebagai kanser sebagainya. Dia mungkin juga sebab ubat ni, ya, dia jadi bengkak. Lepas tu diuretics yang senang untuk mudahkan kencing, digitalis ni untuk jantung, ubat-ubat untuk jantung, metidopan untuk rawat tekanan darah tinggi. Jadi ubat-ubat ni ada kesan kepada payudara. Kalau orang perempuan ambil, jadi kita jangan terkejut, jangan bimbang kalau kita rasa macam payudara tu rasa macam membengkak sikit atau sakit sikit. Itu biasa, itu normal. Tapi sebab ubat lah, sebab ubat. Lepas tu perubahan biasa lepas lahir lah. Jadi bila lahir ni prolaktin akan tinggi. Tujuan untuk penyusuan. Ini memang kalau tengok susu yang bengkak. Kalau kita tak dapat bagi susu baby, kalau tak dapat nak sedutkan susu ni keluar, maka dia akan jadi bengkak. Jadi itu akan jadi kadang-kadang jadi mastitis. Dan kita kena susu. Kalau kita tak jaga, masa lepas bersalin, ini make sure nak kena. Kalau tak dapat nak bagi baby menyusu, maka susu tu perlu di pump keluar supaya dia tak menyebabkan bengkak kepada payudara. Ya. Dan kalau ada kuman lagi teruk lah. Kalau ada infection, maka dia akan jadi mastitis. Itu memang kalau jumpa kes macam ni, saya juga ONG tu ada juga jumpa kes macam ni, dia bengkak jadi merah, macam merah betul lah, memang sakit. Dan kita kena bagi ubat, dan kita kena bantu antibiotik sebagainya untuk bagi dia surut. Lepas tu baru dia boleh menyusukan baby macam biasa. Ini biasa berlaku juga kadang-kadang. Ada tak banyak kes, tapi on off adalah kes macam ni. Jadi radang dekat payudara sebab infection lepas bersalin tu. Dia lepas bersalin tu kelenjar susu dia ataupun payudara kena infection. Ya. Sebab kena jaga kebersihan. Ya. Kalau menyusu, kena jaga kebersihan. Kena bersihkan payudara kalau menyusukan baby. Sebab nanti kalau ada kandungan kulat atau infection, bakteria tu masuk, dia akan masuk ikut saluran tadi. Ya. Daripada saluran dari puting tu sampai ke dalam kelenjar susu. Ya. Satu lagi yang agak common, penyakit fibrocystic lah. Ini dipanggil fibroadenoma. Ramai, ini remaja selalu kena. Umur remaja atau umur awal 20-an itu kena ramai juga yang ada masalah. Dia rasa macam ada ketumbuhan dalam payudara. Itu memang ada. Kita panggil dia fibrocystic atau fibroadenoma. Ini benda yang tak bahaya. Ataupun kadang-kadang ada cyst sikit-sikit. Kita rasa memang ada keras sikit dalam payudara. Dia tak kanser, bukan kanser. Tapi nak kena sahkan oleh doktor lah. Doktor kena mungkin buat mammogram ke, nak kena buat, tengok kadang kalau perlu biopsi, kalau besar mungkin perlu biopsi untuk mengesahkan itu bukan kanser. Tapi kes ni normal.
Boleh buang, kebanyakannya ramai pasiennya buang. Ini tak ada masalah untuk buang. Sebab ni operation pun senang, dia akan buang yang situ je, yang bengkak tu saja. Ya, dia tak kacau yang lain, dia buang yang bengkak sajalah. Ini sangat mudah untuk kes macam ni, dan kalau dibuat awal lagi baguslah, dia kecil lagi. Jadi dia punya operation pun sangat mudah ya. Jadi ini jangan tunggu sampai besar. Ini benda-benda yang tak bahaya boleh buang teruslah, insya-Allah ya. Dia tak ada complication dalam, dia tak ada complicated punya treatment lah untuk masalah ni. Satu lagi isu kalau payudara terluka, ini pun kena hati-hati, banyak sebab, kerana sebab kita aktif sukan ke, atau kita accident, atau terkena trauma dia accident, dada kita terlanggar dashboard atau terlanggar steering sebagainya, maka akan jadi terluka ke, ada impact lebam sebagainya, maka itu akan menyebabkan juga bengkak kadang jadi panas. Jadi itu benda-benda boleh jadi berlaku kepada, walaupun kadang juga mungkin ada jangkitan, itu nak kena rawat lah, ikut masalah. Dan ini bukan kanser, bukan bahaya, tapi nak kena rawat dia kena rawat. Ada juga kalau ikut dalam setengah kajian, dia kata bra pun akan menyebabkan kadang-kadang jadi bengkak. Kadang-kadang kalau pakai yang tak sesuai, kita allergic sebagainya, kena pakai bra yang sesuai, atau pakaian dalam yang sesuai untuk wanita ya. Okey. Jadi ini beberapa sebab. Kita tengok tadi, kita mula tadi bincang ada 8 sebab yang menyebabkan kita pun rasa macam ada bengkak, ada ni. Tapi ramai juga yang patient kalau ada gangguan. Yang best ni bila kita buat rawatan, sihir, mereka-mereka yang diganggu oleh mereka-mereka yang diganggu oleh makhluk halus, gangguan, jin, sihir sebagainya. Kita tengok kadang-kadang benda ni ada sebagai sampingan, dibuat tu kacau juga kadang-kadang. Sebab kita rasa tak selesa, kita rasa panik, kita rasa macam ada ketumbuhan dalam dada, tapi bila kita ruqyah hilang benda tu. Benda tu akan hilang kalau dengar ruqyah, masya-Allah. Jadi itu jadi dia saja menyusahkan kita dari segi aspek kebimbangan tadi. Kita jadi stres, kita jadi anxiety kadang-kadang bila kita ada benda macam ni. So, kita tahu kanser ni sangat bahaya, breast cancer ni sangat bahaya ya. Okey, kita pergi next slide. So ini kita ceritakan pasal kanser secara umum lah. Saya bagi sikit ni, maklumat-maklumat ni penting untuk kita faham bahawa sesungguhnya kenapa kanser ni benda yang sangat bahaya dan perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Dan saya rasa ruqyah boleh bantu sangat-sangat dalam komplement rawatan-rawatan yang ada. Sebab kanser ni basically kebanyakannya kita tengok ramai yang kena operation dan sebagainya untuk buang. Ini jadi wajib buang. Itu benda-benda yang pengalaman kalau kanser ni, kalau doktor kalau consider nampak tahu je kanser ni, emergency dah. Ya, kita consider kalau kita jumpa kanser ni emergency. Kalau adik saya sendiri kena kanser, kanser tulang. The first time tengok X-ray tu, kanser, pakar bedah masa tu, pakar bedah tulang ortopedik ni kata, sahabat saya kata, ini kanser ni, dia kata. Ini emergency, terus pergi hospital. So terus pergi pakar buat ke UM. Nak gambarkan, itu kanser. Kanser ni dia bukan benda-benda main kita, tunggulah kejap, tunggu kejap. Itu bukan isu tu, tapi dan saya yakin itu boleh dibantu dengan ruqyah, sebab boleh dibantu kan. Atau boleh, kita tengok ada kes-kes yang agak unik, nanti saya tunjuk ada kes tu, yang memang kanser betul, dan kita tengok Alhamdulillah dia sembuh dengan ruqyah. Ada orang yang macam itu, yang confident. Dan ikut, ada jurnal juga yang keluar pasal kanser ni, kanser paru-paru contohnya. Ada satu kes tu di Algeria, pesakit ni dia kena kanser paru-paru stage 3. Tengok teruk paru-paru dia, tengok pada X-ray nampak dah putih-putih tu. Teruklah kanser paru-paru dia perempuan. Dan keluarga dia hantar dia ke Paris, ke Algeria ni, tanya jahan Perancis, dia hantar untuk rawatan di Paris. Jadi lepas check semua, doktor kata ini semua kena kemo semua ni, dia tak nak, dia refuse untuk dikemo. Dia request untuk pergi ke Mekah, untuk duduk sana Mekah selama 1 bulan. Dia duduk sebulan sana, dia makan, dia minum air zam-zam. Sebab sebulan dia rasa badan dia lebih baik, dia lebih sihat. Lepas tu dia baca Quran, baru minum air zam-zam, baca Quran, dia duduk kat Mekah. Dia umrah di Mekah selama 1 bulan. Lepas sebulan tu dia pergi balik Paris untuk check balik, dia stage kanser, lung kanser tu turun, jadi stage 1 tak sampai 2 pun. Nak gambar kan? Dia boleh sembuh dengan tu, tak ada kemo, tak ada apa, masya-Allah. Itu saya kata benda-benda ni yang sembuh milik Allah, kesembuhan tu milik Allah, kita usaha insya-Allah. Dia nak ceritakan kalau kanser ni, kita ada 1 bilion sel kanser ni. Kalau kita tengoklah, kita ada 1 milimeter kanser tu, 1 milimeter kecil, kenit je. 1 barat 1 gram, dia ada 1 bilion sel kanser. Ya, jadi nak gambarkan. Itu sebabnya kalau breast cancer ni, paling awal kena jumpa doktor, jangan tunggulah. Jangan tunggu. Jangan kata, nantilah saya pergi, tunggulah. Masa tu kita dah rasa sakit dah. Doktor dah buat mammogram, dah ada mass dah. Dia tak boleh tunggu. Paling kurang kita dah jumpa doktor dah. Lepas tu nak ruqyah tu, kita boleh buat pilihan. Sementara nak ruqyah tu pun kena cepat. Maksud make sure, jangan buat keputusan ragu-ragu, tunggu lagi sebulan 2. Itu saya sebut nanti, satu kes nanti saya sebut nanti kat last nanti. Ada yang jenis yang tunggu, bengkak, dah pecah, baru masa tu dah panik. Bukan panik lagi pun, masih tak nak juga jumpa doktor. Ada yang macam tu. Jadi ruqyah boleh bantu, dan saya rasa sebab sel kanser ni sel hidup, sel hidup. Jadi saya rasa benda-benda hidup ni sangat terkesan dengan Quran. Jadi kalau ikut kajian sains pun dekat Amerika, ada beberapa tempat di US dan di Europe,
Dia buat kajian kesan Quran itu pada sel. Memang ada kesan sebenarnya, ada respon tentang bila kita baca Quran dekat sel-sel kanser. Dia ada kesan, memberi kesan. Dia getaran tu sendiri, vibration daripada Quran tu menyebabkan ada benda-benda kanser setengah tu terhapus. Dia boleh, dan dia menggalakkan pembentukan sel darah putih yang bekerja untuk memusnahkan sel-sel kanser ni. Itu benda-benda yang dari segi kajian sains dah dia ada bukti dalam jurnal semua ada. Jadi cuma kita nak percaya tak percaya, kita nak usaha tak usaha lah macam tu. Jadi kita kena usaha. Kalau benda ni ada, kalau kanser ni ada, kita jangan give up dan kita cuba lawan, insyaAllah yang terbaik mungkin. So ada juga sebenarnya yang tak nak ambil kemo, contoh. Itu menakutkan kemo. Kemo ni ada side effect, banyak side effect. Tapi setengah-setengah kes perlu kena buat juga lah kemo tu. Itu benda-benda yang saya pegang. Saya percaya kalau benda-benda tu rukyah, kemo kena buat. Kalau operate, kena operate. Itu benda-benda yang kita kena tengok. Sebab Nabi mengajar kita untuk usaha yang terbaik. Jadi kita tengok kenapa kita umat Islam zaman-zaman kemajuan Islam hebat zaman dulu. Sebelum dijatuhkan oleh Mongol semua tu, kita tengok dia sangat hebat ilmunya. Ilmu sangat hebat. Jadi kalau ikut boleh buat operation masa tu, boleh dengan ubat-ubatan, ubat-ubat natural dan sebagainya, kita tengok banyak. Ya. Jadi untuk 1 gram kanser punya tisu tadi, dia ada 1 bilion sel barang. Jadi kanser, breast cancer ni sangat, satu isu dia sangat cepat merebak lah. Jadi kalau tengok, kalau satu kanser ni dia boleh masuk darah, dia pergi ke tulang belakang, maka dia akan jadi sakit tulang belakang. Dia akan merebak ke situ, hidup ke situ sebagai tempat kanser baru. Itu benda-benda yang kita kena usaha sungguh-sungguh lah. Kalau breast cancer atau kanser-kanser apa pun. Jadi kalau boleh kita kena tengok. Kalau 1 bilion sel ni masuk dalam darah, pusing dalam badan kita, dia bukan go anywhere. Dia boleh pergi liver, dia pergi usus kita, ke bawah kita. Sebab bila ada kanser ni, doktor kena fikir semua aspek. Semua organ. Dia boleh pergi ke otak, dia boleh pergi ke paru-paru, dia boleh pergi ke mata. Jadi mana tempat darah sampai, dia akan sampai. Itu benda-benda yang kita dan setengah-setengah saintis kata kita ni semua dilahirkan dengan saat kita ada possibility tu dapat kanser tu ada. Cuma dia jadi tak ada. Itu pilihan Allah Taala. Ya, kita tengok ya. Dekat Malaysia, dekat sepanjang Malaysia kita ikut statistik dia ada 26,000 kes baru setahun. Itu memang kes baru je. Kes baru di Malaysia ni setahun itu 26,000. Banyak ni, maksudnya sangat banyak. Ini kes barah lah, kes barah. Lepas tu kalau dekat ini barah bukan barah breast cancer lagi. Saya menceritakan tentang barah. Ada 26,000 kes barah. Macam-macam barah lah. Lung cancer, semua macam cancer. Prostate cancer. Perempuan kita ada ovarian cyst, ovarian cancer, uterine cancer. Itu yang kita bincang sebelum ni. Yang cancer tu termasuk dalam kategori dia. Banyak cancer ni benda yang common. Dari segi percentage, kita tengok ia bertinggi wanita daripada lelaki. 55%, salah je. 55% dengan 40% lah. Wanita lagi tinggi keberangkatan untuk dapat kanser daripada lelaki. Dan kita tengok kalau ikut bangsa, China lagi tinggi lah. Maksudnya kalau ikut warga negara Malaysia, 1 orang dalam 5.5, kalau setiap 5.5 orang ada seorang yang akan ada kanser. Macam tu lah. Ya, agak tinggi juga statistik ni. Dan perlu untuk kita faham dan perlu untuk kita betul-betul memahami kanser ni, usahanya, rawatan dan sebagainya, kita perlu faham. Itu saya kata saya tak pernah give up, rasa macam kita kena sumbang untuk bantu rawat kanser dengan rukyah. Ya. Itu benda-benda yang kita, siapa yang tahu rukyah kena bantu kes-kes macam ni. Ya. Kalau orang Cina 4 orang Cina seorang ada kanser. Ya. India dia tak kuat, kurang sikit lah. Setiap 5 orang ada seorang. Melayu lagi kurang, setiap 7 orang ada seorang yang akan ada kanser. Itu benda-benda yang ikut statistik yang dikeluarkan, yang dibuat oleh kementerian. Itu benda-benda yang kita tengok lah kanser. Jadi kanser ni by definition maksudnya dia sebabkan ada proses dipanggil pertambahan sel yang tak normal. Dia kalau ikut sel tu patut biasa dia ni, tapi dia jadi tumbuh atau bercambah atau berkembang sangat tak normal sampai dia jadi besar, dia jadi tisu yang besar sampai jadi organ yang besar. Itu sebab saya cerita masa ovarian cyst tu besar, bengkak tu, cyst tu sampai jadi bola takraw. Itu sampai tahap tu lah dia besar. Jadi lepas tu kecuali dalam penyakit leukemia lah. Leukemia dia tak nampak jadi organ macam tu besar. Leukemia ni dalam darah tak nampak. Jadi dia makan darah. Maka dia akan jadi banyak sel darah putih. Salah je sikit. Saya naik tu salah. Sorry. Jadi penyakit leukemia contoh kanser darah dia lain. Dia tak membengkak macam tu. Leukemia ni dia akan jadi, dia makan sum-sum semua, dia akan jadi rosakkan kita punya sistem darah. Dan itu leukemia. Jadi kalau ikut barah kat Malaysia yang biasa, orang lelaki biasa kena paru-paru. Barah paru-paru ni common. Paru-paru. Especially yang merokok. Satu lagi NPC, nasopharyngeal carcinoma. Ni saya pernah rukyah pakcik ni. Saya pernah dapat kes ni, pakcik ni dia ada NPC, dia bengkak hidung dia. Hidung dia bengkak besar dekat hidung tu, masa itu adalah kanser. Kita panggil kanser nasopharyngeal lah. Kanser yang berkaitan dengan hidung, tekak sebagainya. Itu benda-benda yang ini pernah berlaku juga. Tapi dia tak meninggal, dia sihat macam tu biasa. Rupanya dia ada sakit. Itu benda-benda yang kita tengok ini kena bantu dengan rukyah.
Kanser usus. Ini agak common lah. Ini sampaikan Kementerian Kesihatan ulun galakkan kita pergi cek usus ya. Kalau perlu kena cek buat skop dan sebagainya, sebab atau itu benda-benda yang kena dia agak common juga lah, kanser usus. Ini untuk orang tua lah yang lebih 60 tahun ke atas, itu agak common kanser usus. Dekat wanita, di kalangan wanita paling tinggi kanser payudara. So kita bicara ini kanser payudara. Breast cancer ini memang yang paling tinggi. Satu lagi yang next mungkin agak tinggi juga, kanser pangkal rahim, cervical cancer. Ini juga agak tinggi ya. Kanser usus ni yang sedang meningkat sekarang. Itu benda-benda yang mungkin sebab banyak faktor bahan makanan kita, itu benda-benda akan jadi penyakit ya. Itu benda-benda yang kita kena hati-hati. Okey, saya letak gambar ni balik, breast cancer. Jadi dia sebenarnya barat utama di kalangan wanita di Malaysia. 1 dalam 19 wanita ada risiko terpapar kanser. Tapi dekat Europe dan Amerika kurang sikit. Dari segi kadar dia tu tak tinggi macam dekat. Agak tinggi daripada Malaysia, Maksudnya dekat kita letak siap 19 orang 1, dekat Amerika 8 orang 1 ya. Dekat Europe dan Amerika 8 orang tu maksud tinggi. Dia sebab banyak faktor-faktor. Ada faktor antaranya faktor makanan, alkohol tadi semua itu, rokok dan sebagainya. Itu benda-benda yang agak common untuk dia orang kat sana ya. Orang perempuan isap rokok, itu benda biasa ya. Jadi kanser ni sangat biasa untuk wanita. Orang lelaki pun ada kanser juga, kanser payudara ni, tapi tak banyaklah, 1%. Ada juga berlaku dengan orang lelaki yang kena payudara, kanser payudara ya. Jadi itu tapi tak banyak, 1% lah. Dia biasa bermula daripada yang bahaya ni, bermula daripada kelenjar, daripada saluran kelenjar, saluran air susu. Itu yang agak dia panggil ductal cancer, yang mengalirkan susu tu keluar ya. Itu selalu biasa kanser kat situ. Setengah juga mula daripada lobul ni, daripada kelenjar ataupun tisu yang menghasilkan susu, itu boleh juga ya. Yang juga ataupun daripada bahagian-bahagian lain. Kadang-kadang kanser tu daripada bahagian lain lah. Itu benda-benda terjadi kanser dalam payudara ya. Okey, apa jenis-jenis ni ada? Jadi ini jenis ni maksudnya ini istilah saja. In situ ni maksudnya, in situ ni maksudnya dia setempat di situ, dia tak merebak ya. Jadi karsinoma in situ ni maksudnya kanser kat situ, dia peringkat awal tak pergi mana, ada kat situ. Jadi dia tak ada kelenjar, tak merebak ke kelenjar kat bawah ketiak sebagainya, itu dipanggil karsinoma in situ lah. In situ kalau kita baca in situ, tapi in situ ya. Kanser saluran, tadi kanser setempat. Satu lagi kanser saluran tadi, ductal karsinoma in situ. Dia kena kat saluran tadi, saluran susu tadi, tapi tak gerak ke mana, dekat situ je. Dia tak pindah ke tempat lain, tak merebak, dan juga tak pergi ke sekitar, dia boleh tak pergi dekat situ. Itu tak, ini peringkat awal. Nanti kita tunjukkan staging dia. Satu lagi yang dekat kelenjar susu betul. Ada juga, tapi tak merebak. Tapi kalau dia pergi kanser merebak ni, ini dah jadi stage lain. Ya. Invasif, maksudnya dia dah merebak ke sebelah, dia pergi makin besar, dan juga kerana dia pindah ke saluran limfa ataupun ke kelenjar. Kita kelenjar bawah ketiak semua dia kena merebak situ. Ya. Atau yang tempat kita tempat lain. Ini dia infiltrating, ini kalau ikut dia ni juga boleh pergi ke organ lain. Itu kalau ini invasive infiltrating lobula ni yang jadi pada kelenjar susu tadi. Karsinoma macam ni, dia akan kanser macam ni, dia boleh pindah ke organ tubuh lain, pergi tulang belakang, pergi paru-paru sebagainya. Itu jenis-jenis kanser lah. Jadi kita kena tengok sikit sekarang ni, apa yang menjadi risiko sangat, apa yang menyebabkan, untuk kajian perubatan, ada beberapa perkara yang menyebabkan risiko senang dapat kanser payudara ni di kalangan wanita. Antaranya umur lah. Jadi umur ni, semakin berumur tu semakin risiko tu semakin meningkat lah. Jadi kalau untuk orang muda tu tak tahu sangat. Makin kita berumur, kita akan meningkat sampai 10 kali ganda, kan 8 ke 10 kali ganda dapat berbanding dengan orang muda lah untuk wanita pun. Jadi kita kena jaga kesihatan, penting ya. Memanglah kalau ikut wanita 100 kali ganda, 1% je tadi kan orang lelaki. Jadi wanita ada 100 kali ganda risiko banding lelaki lah, kalau banding lelaki perempuan lah ya. Sejarah keluarga ni penting. Jadi kalau ada keluarga yang ada sejarah kanser payudara, ya kita ada risiko. Jadi kalau boleh selalulah buat, selalu periksa payudara ni, kena buat pemeriksaan sendiri, selalu pergi. Kalau kita boleh buat mammogram, kita buat mammogram. Kalau ada adik kita, ibu kita yang kena kanser payudara juga, maka kita kena patut melihat dengan lebih teliti kita punya keadaan kesihatan payudara kita ya. Itu ada sejarah lalu kanser payudara. Maksudnya dia pernah kena kanser payudara, dia dah recover, tapi kemungkinan untuk dapat lagi tu agak tinggi juga. Macam tu. Dia pernah kena dulu, dah recover. Ini berlaku pada juga beberapa orang yang saya jumpa. Dia pernah kena dulu, dah sehat beberapa tahun kan, tiba dia risiko untuk dapat lagi sekali attack kanser payudara tu agak tinggi juga. Ya, agak tinggi juga. Lepas tu tempoh haid. Jadi maksudnya ikut kajian sains, dia kata siapa yang awal datang haid tu risiko tinggi daripada orang yang biasa haid datang waktu biasa. Itu bila kita dah berumur
untuk dapat kanser, risiko dapat kanser ni agak tinggi lah. Head awal macam tu. Ya. Lepas tu faktor keturunan tadi. Faktor keturunan tadi sebenarnya dia bergantung pada jin. Ada satu jin ni genetik ya, faktor genetik. Bukan jin yang tu ya, yang sihir tu ya. Ini jin genetik ya. Jadi dia ada perubahan jin tadi. Dia mutasi jin ni. Dia ada dua satu jenis kita panggil breast cancer jin 1 dan breast cancer jin 2. Jadi dia 80% daripada sebab-sebab kepada kanser. Kalau keturunan ini kuat lah. Ini jadi sebab untuk dapat. Jadi sebab dia boleh kaji sel ni, dia boleh kaji kita punya tisu ni, check dia punya genetik tu dan kita tengok kalau dia ada breast cancer jin 1, jin 2 ni, dia ni adalah penyebab utama kepada dapat kanser lah. Itu kanser. Kita tak tahu benda ni, itu tadi benda yang kita tak boleh kawal lah. Ni benda ni kita tak boleh kata aku tak nak dah boleh. Ni benda dah jadi macam tu. Kita ni dengan keturunan jantina kita, sebab keluarga kita macam tu, ni benda tak boleh kawal. Tapi ada benda yang boleh kawal dan kita boleh kawal dan kita boleh jaga supaya kita jangan ada risiko untuk dapat kanser. Jadi benda ni kena dibiasakan, ditanamkan, kita kena cuba perbaiki ya. Penyusuan. Dia bagus je penyusuan ni tuan-tuan nampak. Sebab kalau boleh kita habiskan penyusuan seperti mana Quran sebut, kita habiskan 2 tahun. Sebab dia dapat mengurangkan risiko kanser payudara ya. Jadi kita menyusukan anak ni, dia dapat kurangkan risiko payudara ya, kanser payudara. So sangat menarik ni benda-benda yang kita tengok Allah pun perintah kita menyusukan anak kita sampai 2 tahun maksimalnya. Lebih lagi setengah tu. Jadi ini akan mengurangkan kanser payudara ya. Alkohol, ini wanita yang minum alkohol. Ini kita kata tadi kalau dekat Europe dengan mereka tu sangat tinggi sikit, hampir 2 kali ganda daripada kita sebab dia orang tu biasa minum alkohol. Jadi risiko dia nampak 1.5 kali daripada orang tak isap, yang tak ambil alkohol. Ya. Senaman, exercise. Wanita yang menggunakan senaman berterusan dapat menggunakan risiko kanser payudara. Ini kajian menunjukkan senaman 30 minit sehari, 5 hari seminggu cukup untuk cover kita supaya kita sihat daripada kita kurang risiko untuk kena kanser. Ni senaman ni kena buat. Ini benda-benda dia disiplin satu, kesungguhan satu, lagi kita minta bantuan Allah Ta'ala. Doa banyak-banyak supaya kita mampu. Senaman ni banyak halangan. Ya. Untuk yang kerja lagi susah. Bila nak senam ni, balik-balik tu malam tu, nak kena, kalau ada treadmill okey lah. Ni alasan pula treadmill tak ada, nak kena jogging kat luar. Itu benda-benda yang kita kena aturkan kehidupan kita supaya kita ada senaman. Ya, senaman ni benda yang sangat bagus untuk kesihatan. Kita rangsang kita punya badan kita untuk bekerja lebih, sel-sel kita untuk lebih sihat. Kita merangsangkan sel-sel darah putih kita untuk bekerja. Kalau ada kanser, kalau ada infection sebagainya, dia akan jadi frontliner kita untuk lawan infection dan sebagainya. Itu penting senaman. Senaman ni sangat penting. Yang agak bimbang jugalah sebab kita akhir ni kita tengok banyak kita ni tak fikir dah benda ni. Bahan kimia ni. Bahan kimia ni dalam makanan tuan-tuan. Itu kita risau sebabnya hari ni sebab kesibukan kita dan sebagainya, kita memang tak macam dulu lah. Orang kampung dulu ditanam sendiri, dia tak pakai racun apa semua kan. Dia kalau sayur-sayur ulam-ulam tu bersih kat depan rumah je kita ambil. Tapi hari ni semua benda kita beli. Kita beli daripada pasar raya, kita beli daripada pasar. Jadi benda-benda tu datang dalam bentuk diusahakan oleh petani-petani, bukan petani-petani komersial. Jadi kita tengok dia orang ni banyak guna racun. Jadi kita kena hati-hati ya. Contoh sini racun serangga, organofosfat ya, fosfat ni ya. Digunakan untuk menjaga pokok apple. Jadi tu saya kata kalau pokok buah apple ni kalau beli tu bahan kena gendam betul. Ya, rendam dengan air, taklah benda garam ke itu, nak kalau ada bakteria kuman-kuman, betul kita rendam air, cuci betul-betul sampai yang kata semua gosok betul-betul buah apple ni. Especially buah apple yang import ni. Kita tak tahu cara dia, apa racun dia pakai sampai buah tu cantik je. Sangat cantik. Kita pun tak tahu guna apa racun sebagainya, tak kena serangga langsung. Jadi benda-benda ni banyak pakai racun. Ini juga saya tengok banyak kenapa hari ni akhir-akhir ni banyak kanser sebab kita tak sempat dah. Buah tu kadang bila-bila sikit dah makan dah. Itu benda-benda yang tak bagus. Any buah pun. Setengah tu kita beli buah longan ke, buah apa-apa buah yang kita beli daripada yang kita beli kat kedai tu, make sure sebab yang tanam tu tak tahu dah ladang mana dan gunakan racun apa pun kita tak apa nak trace. Dan kita bukan setengah negara lain ni setengah yang sangat strict. Setengah negara Europe tu sangat strict bila nak import produk ni, dia akan check betul ada tak dia punya ni. Macam Singapura pun dah buat macam tu kan. Lebih je kandungan racun serangga dia akan tolak, reject balik barang-barang tu. Kita tak, kita apa ada semua kita belasah. Itu pun jadi isu lah. Jadi itu sebab benda ni kita kalau tak bertindak sekarang, kalau tak berubah sekarang, maka dia akan terus meningkat. Ni kanser ni akan terus meningkat. Jadi dulu orang tak nampak sangat benda-benda ni. Tak rasa sangat, tak ada sangat kes-kes macam ni, kurang. Tapi akhirnya ni teruk lah. Sebab dulu kita duduk kampung, kita makan sayur-sayur fresh, semua tak ada racun serangga kan. Itu benda-benda yang kita tengok ada perbezaan. Oxyfluorphan ni, penggunaan yang meluas dalam sektor tanah untuk kawalan rumpai. Ini racun rumput ya. Lepas tu pewarna. Ini satu lagi lah. Daphne hydrazine. Kita tengok dekat label-label apa-apa pembarang kita beli makanan. Kita tengok kadang-kadang kandungan ni ada dalam tu. Kita tak perasan. Kita tengok senarai tu, dah lah tu satu kecil kan.
Nak baca kena pakai kantar besar, kantar lens ke nak tengok, nak pakai phone besar. Check benda-benda macam ni. Kalau ada jangan ambil. Jangan ambil produk yang ada benda-benda yang syubhat macam ni. Dia bukan syubhat dari segi dia tak halal tu. Benda-benda mudarat. Dan memang Rasulullah suruh kita elakkan benda-benda mudarat ni. Jadi bahan-bahan ni pewarna, benda-benda yang sedap ni. Kalau tengok macam jual benda-benda yang murah-murah ni banyak pun. Yang daripada China. Warna cantik, nampak striking, warna kuning. Kita tahu apa chemical, warna dia pakai. Kalau dia pakai za'faran ke tak apa dah. Mana dapat za'faran mahal tu. Kita fikir akhirnya pakai bahan kimia ni, bahan pewarna untuk farmaceutical ni semua, hydrogen peroxide. Ini benda-benda ada dalam makanan kita yang menyebabkan akhirnya dia mengganggu kitaran, mengganggu hormon dalam badan, menyebabkan jadi kanser. Itu benda-benda yang kita sangat-sangat minta jaga. Saya pesan sangat sebab jadi tabiat kita tak sempat nak fikir dalam benda ni. Kan sebab kita fikir banyak sangat benda, fikirkan hari kita dengan urusan dunia kita, maka kita lupa ini akan makan di kita. Maka akhirnya tengok banyak orang yang kena benda sakit yang pelik-pelik lah, kanser dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi jaga Malathion ni racun serangga. Yang gunakan organisme suspek ni guna untuk kawalan nyamuk. Itu pun dia memang menyebabkan juga gangguan kepada hormon tadi, estrogen progesterone, menyebabkan jadi kanser ya. Jadi ini benda-benda yang kita masuk sebagai makanan, cek tuan-tuan, pastikan kita cek kat label. Yang lagi sedih kalau tak ada label, tu lagi pening kepala nak cek macam mana kan. Kalau kita dekat sini, kalau kita ada GMP tu, good manufacturing product tu, bolehlah kita cek dia punya kandungan dan sebagainya. Biasanya dia kena letak kat label dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita tengok. Ini risiko untuk dapat kanser sangat tinggi. Bukan sangat kanser payudara, saya rasa ini kanser-kanser lain juga. Ini memang menyebabkan kanser yang kita tak dapat nak explain. Hari ini kanser macam-macam ada. Kanser yang tak ada, patut tak ada, tak pernah jumpa kanser-kanser yang kadang kanser baru ni ada. Ya. Wallahu a'lam. Itu yang ni lah. Ya. Tak ada soalan ni setakat ni, tak apa kita terus lagi. Ya. Macam mana kita nak kenal? Kita ni ada tanda-tanda kanser payudara. Jadi saya bagi rajah ni sikit. Dia ada, nanti saya akan explain lepas ni, cuma gambar-gambar ni lah. Ya. Dia ada sakit kat bahagian payudara, puting termasuk ke dalam. Dia inverted, dia masuk ke dalam. Puting tu tertarik ke dalam. Ini benda-benda, kalau kita tengok ni dua biasa, ni mungkin ada kanser dalam badan, dalam payudara tu. Ya. Lekukan payudara. Kita dinding payudara tu kita nampak ada lekuk. Seolah macam ada benda melekat ke dalam. Ya. Ada cecair, lehan cecair pada puting. Ini cecair ni kalau warna kuning, macam nanah, itu semua kita kena bertindak cepat. Ya. Ada warna macam merah-merah ke kulit. Dia bukan macam alergik tuan-tuan. Dia warna tu alergik, dia nampak macam bengkak. Kita tahu alergik macam eczema kan. Ini bukan eczema. Dia betul-betul kat paras kulit tapi dia warna merah. Ataupun dia warna oranye, macam warna buah oranye tu, macam rupa kulit oranye tu. Itu ada tanda-tanda kanser. Kita tengok payudara tu rupa dia ada warna merah tapi rupa dia tu macam kita tengok oranye sangkis tu. Kita tengok sangkis tu kulit dia macam tu. Dia macam lekuk-lekuk dan dia macam tu timbul. Dia tak bengkak sangat. Tapi dia ke dalam dan dia nampak macam kita tengok macam buah sangkis tu lah. Buah orange tu kita tengok. Buah orange tu kita tengok macam tu lah rupa dia. Dia taklah warna kuning macam tu. Dia warna merah. Macam tu. Itu tanda-tanda kanser. Gatal berpanjangan. Ini ruang pada kulit kita rasa gatal je. Itu kena check ya. Kena make sure check tak ada bengkak, tak ada apa dan pastikan tak ada masalah. Kalau tak ada pergi jumpa doktor. Berjalan keras. Yang tengah tu ada yang gerak, ada tak bergerak. Kalau tak bergerak lagi teruk. Dia dah jadi fix kat situ. Kalau berjalan keras ni bergerak lagi tu, boleh maaf lagi tu mungkin fibroadenoma tu tadi fibrocystic tadi ya. Dia tu tak bahaya tapi kalau dia tak bergerak tu dia fix kat situ. Dan ada bilang patient yang kena sihir ramai akan komplain doktor saya ada macam bergerak tapi bila kita dah check balik dia kata tak ada. Maksudnya benda tu mungkin gangguan. Ya, gangguan sini menyebabkan kita rasa macam benda ni aja. Kan benda tu boleh buat. Kalau ikut jin ni dia boleh buat apa-apa pun. Masukkan jarum dalam badan itu kan dia boleh buat. Kan masuk paku, ada kes kat Indonesia masuk paku dalam badan dalam kaki dia penuh paku. Dia x-ray nampak paku beratur kat dalam kaki. Macam mana dia masuk? Itu jin bawa. Kalaulah jin boleh offer dekat Nabi Sulaiman AS, boleh pindahkan singgah sana. Bila Nabi kata kalau kau bangun je sampai singgah sana tu, dia boleh buat benda lagi hebat, lebih halus daripada tu lah, lebih keringan daripada tu. Kan? Boleh transfer. Saya pernah kena asap okok. Dia boleh transfer asap okok dari bawah sampai kat kita. Sampai tahap tu. Jadi kadang-kadang dia kacau payudara macam itulah. Dia rasa macam, kita rasa macam bengkak. Tapi tak ada apa. Itu benda sihir sebenarnya. Wallahualam ya. Jadi kita tengok apa gejala-gejala kanser payudara. Alhamdulillah kita dah banyak benda kita dah bincang. Yang kita nak memahami apa gejala dia, apa tanda-tanda yang kita rasa kita perlu bertindak, perlu dapat rawatan, ikut kesesuaian macam mana ya. Okay. Yang paling biasa ketulan lah, bengkak. Kita rasa macam ada benda ketul dalam tu. Kalau kita pegang, kita boleh rasa ketulan. Dia boleh rasa, kita boleh nampak, kita beza dengan tisu lain dalam payudara tu, itu bengkak. Itu senang. Kalau doktor pun akan buat benda yang sama. Kita akan check tu, ada bengkak di situ. Dan bengkak tu sama ada dia tak bergerak atau boleh gerak, itu nak kena check. Kena pastikan kita buat rawatan lanjut. Maksudnya kena pergi check ya, buat mengogram sebagainya.
Kadang-kadang dia tak sakit pun. Ya? Dia keras tapi tak sakit. Itu lagi bahaya dengan daripada yang sakit. Sakit tu bukan infection. Ya? Tapi kalau tak sakit, keras, itu kena tengok. Ya? Dan mungkin besar. Jadi setengah tu, dia punya surround macam dia smooth je. Dia tak macam batu. Tak, dia rasa macam elok je. Elok, dia bulat dan dia besar. Ya? Ada yang sakit kadang-kadang, itu mungkin dah jadi teruk sikit lah. Dia dah makan tisu sebenarnya, itu mungkin jadi sakit. Ya? Jadi penting kalau dapat ketulan ni kena check terus lah. Kalau kita rasa tak confident, kita pergi jumpa doktor terus. Minta doktor. Kena jumpa doktor perempuan baiknya. Jadi doktor kena periksa payudara. Doktor periksa. Jadi saya masa gynae ni kita biasa periksa payudara ni, benda yang kita wajib check. Sebab berkaitan dengan mengandung sebagainya kan. Jadi untuk kalau boleh pergi jumpa doktor wanita yang boleh periksa betul. Dia bukan main periksa dari luar je, itu tak betul. Periksa betul ni memang kena check betul-betul. Kulit, tengok kulit dia sebagainya. Itu sepatutnya. Kalau doktor perempuan tu dia macam acuh tak acuh tengok macam tu je, atau memang pegang-pegang gitu je, saya rasa tu tak betul. Kena cari doktor yang betul periksa. Itu benda-benda penting. Ini bukan benda-benda memang boleh termiss nanti diagnosis. Satu lagi simptom barang payudara, saiz payudara yang berubah tiba-tiba. Rasa tiba-tiba macam besar, bengkak ke sebagainya. Itu benda-benda yang mungkin kita kena suspect kalau ada kanser payudara. Tanda-tanda lain kanser payudara, kulit saya kata kulit berkedut macam kulit limau tadi. Saya dah cerita tadi kan. Atau ada ulcer kat kulit. Ulcer dalam mulut tu, kalau pernah kena ulcer yang berlubang tu kan, itu pada kulit. Ni yang berlaku kat pasien saya, mula kat ulcer kecil makin jadi besar pecah. Keluar nanah sebagainya. Itu dah teruk ya. Tapi ulcer ni kalau ulcer kecil pun nampak macam luka, itu tak kena check ya. Kalau luka sebab kita tahu sebab memang luka sebab trauma lain. Ni luka tu tiba macam dia melecet makin besar, itu nak kena check ya. Tadi puting masuk ke dalam carta tadi puting masuk ke dalam atau sakit. Puting tu dia inverted ke dalam, dia tertarik ke dalam ya. Macam kalau tengok pusat dia ke dalam macam tu. Itu puting pun macam tu juga. Itu mungkin takut juga ada kanser dalam dia. Dia kemerahan kadang-kadang atau dia keruping pada puting dan juga pada kulit payudara. Ini benda-benda yang kena selalu perhati. Kalau kita kena periksa selalu, hari boleh buat ni. Kalau orang perempuan boleh sehari-hari boleh buat. Masa mandi semuanya check sendiri. Belajar untuk cara, dia panggil self palpation tu, belajar untuk check sendiri, payudara sendiri. Tak payah tunggu nanti dah bengkak. Jangan jadi sudah setengah kira tu dah besar 10 cm baru nak jumpa doktor. Saya rasa mungkin dia tak nak cerita kat suami dia. Jumpa saya tu masa tu dah besar, dah 10 cm keras. Baru nak cerita kat suami, saya rasa tu tak bagus. Kerana suami pun tak perasan benda tu. Jadi kita make sure kita periksa hari-hari. Dah nampak ketul dia pun dah start. Kita kena jumpa doktor atau dapatkan pandangan doktor. Lepas tu nak buat apa-apa tu nanti kita bincang, kita istiharah. Tengok kalau kita perlu nak rukyah boleh. Ada special saya rukyah hilang sendiri tu ada. Allahu'alam ya. Jadi benda tu kita boleh buat kemudian. Tapi macam mana kita kena sahkan ya. Ada lelehan tadi macam susu ataupun macam nanah. Itu ataupun darah. Itu pun juga keluar daripada puting, itu nak kena berhati-hati ya. Betul ada ketulan bawah ketiak. Macam kelenjar tu bawah ketiak. Ada setengah tu yang besar, datang-datang tu dah besar dah, 3 cm, 4 cm. Itu dah besar tu dah merebak. Kalau dah ketulan bawah ketiak tu ada, itu agak tinggi dia punya stage dia. Agak tahap tinggi ya, tahap bahaya juga. Kalau dekat payudara tu masih turun lagi. Kalau dah sampai kelenjar kat ketiak semua tu, naik bengkak sama macam ke payudara tu, itu kena hati-hati dengan kanser yang betul-betul kanser lah, ya, yang agak bahaya. Ya. Jadi nak kesan macam mana? Kita buat PSP-nya. Ini bahasa Melayu lah, pemeriksaan sendiri payudara. Self-examination tu buat ya. Kena buat berkala lah. Kalau tak nak buat hari tapi kena buat. Bila kita dah sampai umur 20 ke atas tu, kena start buat. Kena belajar. Kalau jururawat boleh ajar senang tu. Kalau klinik kesihatan ni ada jururawat yang mahir, dia boleh ajar. Kalau ada ketulan, kita jumpa doktor segera. Ya. Mammogram ni lagi mudah nampak. Mammogram ni X-ray. Jadi kalau kita suspect tu, kita boleh pergi. Banyak sekarang ni pusat-pusat X-ray, dia ada mammogram. Dia special machine, dia special dia ada platform dia tu, letak berat tu, dia akan X-ray. Dia akan nampak situ ketulan semua nampak lah. Di situ ya. Ataupun biopsi. Kalau dah ada macam ketulan tu, doktor biasanya nak ambil biopsi tu, nak tahu ketulan tu bahaya tak bahaya. Kita akan biopsi. Kita kena sedut, kita kena masukkan jarum, sedut tarik tisu keluar dan kita akan hantar ke makmal untuk tengok histopathology, tengok dia punya tisu tu. Jadi kita buat tadi lah. Doktor akan buat penilaian fizikal, lepas tu dia buat mammogram, kena buat ultrasound boleh juga. Lepas tu ambil tisu tadi. Ini fine needle aspiration cytology ni dia buat dia pakai jarum halus tu, ambil macam biopsi jugalah. Dia biopsi setengah-setengah dia buka ya, kita boleh buat biopsi terus macam tu Tapi biasanya dia akan pegang, dia akan pakai ultrasound, dia akan hold, dia akan target dekat yang bengkak tu, dia akan ambil cucuk dengan jarum, ambil tisu kat situ Itu ujian biasa Kalau dia positif, dia akan buat MRI semula. Itulah selanjutnya kalau positif. Kalau ada memang kanser, dia akan buat ujian selanjutnya. Macam-macam ada ujian ni. Ujian MRI ada. PET scan tu lagi best. Sebab PET scan ni dia nampak color. Saya ada patient saya buat PET scan. PET scan tu dia ambil macam MRI tapi dia ada color. MRI dia hitam putih je.
PET scan ni colourful, keluar result itu colourful, nampak kat mana spot cancer sebenarnya. Itu kemudian-kemudiannya. Jadi ini tahap-tahap kanser lah. Tahap-tahap kanser dia sebenarnya doktor bagi tahapan ni untuk nak segi pengurusan pesakit, nak rawat macam mana, tahap macam mana, apa rawatan. Itu yang doktor buat klasifikasi tu. Doktor-doktor buat klasifikasi ni untuk mudah untuk rawatan. Ya. Kalau tahap kosong ni kanser setempat, kat situ lah insight tu. Dia kat situ dia tak bergerak. Kanser tu kat situ, tak tempat lain ada masalah, tak tempat lain tak ada, tak keluar kat kulit, tak ada keluar dekat putih sebagainya, itu okey. Itu kanser tu tahap kosong lah. Ya. Tahap 1, bengkak tu dia kurang dari 2 cm. Ya. Tahap 2, 2 ke 5 cm. Atau dengan bengkak kat bawah ketiak, dia lymph node. Ini dah start dia merebak ke lymph node yang paling hampir. Kalau belah kanan ke kanan, macam itulah. Ya. Kanser tu besar lagi, pertumbuhan tu besar lagi 5 cm atau lebih. Itu ada sekali dengan kelenjar. Itu dah tahap 3. Tahap 4, kanser tu merebak keluar payudara dan merebakkan organ-organ lain dalam badan. Ini dah merebak jauh, tahap 4. Jadi kalau doktor akan buat staging tu, dia sekarang ni ada macam-macam dia dah rumuskan staging tu dah macam-macam style, ikut mesin, kan dia berdasarkan kepada MRI, kepada mammogram. Dia ada staging, tapi staging basic yang kita kena paling kurang tahu kita ni start kat stage mana. Kalau kita ada ketumbuhan, kita buat ujian buat mammogram dan sebagainya, kita tahu staging kita kat mana. Itu penting ya. Okey. Rawatan macam mana? Ini rawatan saya akan terus saya akan laju sebab rawatan ni biasanya pembedahan lah. Pembedahan dengan kemo ataupun radioterapi, ya, kemoterapi atau radioterapi atau radiasi. Itu benda-benda yang kita bagi untuk kes-kes kanser. Ini kebiasaannya gitu. Jadi ada beberapa jenis pembedahan. Jangan risau buat pembedahan ni. Saya rasa kalau kita ada ketumbuhan, ada apa-apa yang kena buang, kita ramai doktor pakar ni, kalau ikut Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan tu, pakar bedah ni. Dia pakar bedah khusus untuk breast cancer, untuk endocrine lah sebenarnya. Tan Sri Hisham, ya. Tan Sri Hisham tu dia pakar bedah di bidang dia endocrinology, termasuk breast cancer. Jadi dia train. Ini senior saya kat UKM tu. Dia train pakar-pakar bedah perempuan ramai bawah dia tu. Dia ajar. Dia latih sampai jadi pakar dan dia pergi serata Malaysia buat operation. Ada seorang kat Semban perempuan, situ juga. Dia ni pakar bedah, kemahiran dia buat mastectomy lah, operation buah dada ni, payudara ni. Jadi itu kemahiran dia. Kita alhamdulillah ada perempuan yang buat belajar jadi pakar. Jadi kita seronok dia benda-benda yang khusus untuk wanita ni, alhamdulillah ada champion atau pakar dia orang perempuan sendiri kan. Subhanallah. Jadi susah nak jadi pakar ni, bukan senang. Maksudnya memang benda-benda yang susah nak benda-benda ikut master, antara yang susah surgery lah. Surgery itu benda-benda yang memang mencabar kan. Jadi dia dengan kemahiran dia orang tu sekarang operasi sangat mudah, sangat tak ada risiko sangat, sangat mudah bagi dia orang lah. Kita tak boleh lah, kita kalau doktor biasa tak boleh buat benda gitu, dia kena pakar lah buat kan. Jadi kalau katakan dia ada ketul kecil, ketumbuhan tu, dia boleh buat lumpectomy je. Lumpectomy ni, dia buang benda ketul tu je. Dia buka sikit, buat incision sikit, dia potong, dia keluarkan sikit, dia buka incision tu, dia buka, lepas tu dia keluarkan benda tu. Ya? Sikit dia, lepas tu dia tutup balik luka tu. Sangat sikit lah, itu boleh buat, ni senang. Untuk ni tak ada masalah sangat. Kalau dia check balik lepas histopatologi, tak ada apa, dia tak buat apa dah. Mungkin kalau ada apa, dia tengok kalau macam kanser ke sebagainya, dia akan bincang kita balik untuk rawatan selanjutnya lah, kemo dan sebagainya. Ya. Satu lagi, partial segmental mastectomy. Ini pembedahan ni, dia buang tisu payudara lebih sikit lah. Tapi dia pasti biasa diikuti dengan radioterapi lah sebab itu bergantung kepada dapatan tadi, pada ujian tadi lah, biopsi dan sebagainya. Dia akan buat operation tu, dia akan, yang dibuang tu besar sikit lah. Lebih daripada sekitar, dia bukan sekat buang yang bengkak tu, dia buang lebih sikit. Ini dipanggil partial mastectomy. Pembahagian sebahagian atau seluruh payudara. Ini total mastectomy. Total dia akan buang terus payudara tu yang ada kanser tu, itu bergantung pada staging tadi lah. Dia akan tengok perlu buat tak buat. Ataupun dia akan buang juga dengan kelenjar yang ada dekat sebelah yang payudara yang terlibat. Dia akan buang juga kelenjar tu sebab kita kalau boleh nak buang kanser sel tu secepat mungkin. Itu target dia lah. Itu target dia. Ya. Okey, yang lain kita ada juga pembedahan lain, modified radical mastectomy ni, dia ubah suai. Dia buat suruh juga. Dia adalah dia punya incision dia ke mana, apa yang kena buat, itu semua ini nama-nama lain untuk yang dia buat lah. Ini biasa surgeon, ini tak penting untuk kita tahu, tapi at least kalau doktor cerita kita faham apa akan jadi kita nak buat apa sebenarnya, at least kita faham. Ataupun radical mastectomy, ni dia akan buang semua lah, tinggal otot-otot bawah tu je. Sebenarnya benda ni sebenarnya lepas kita buang-buang ni sebenarnya, dan kita tengok pakar bedah boleh reconstruct balik kita punya breast tu, tak ada masalah, dia boleh buat balik breast baru yang direkonstruk tu secara artificial lah, bukan breast ori lah, tapi nak katakan dia boleh reconstruct balik supaya kita rasa kita ada breast tu balik lah. Itu dia boleh buat. Itu kemahiran pakar-pakar ni.
Ataupun dia buat axillary resection. Ni kalau dia nak ambil yang kelenjar tu, yang bengkak tu, dia boleh buat operation kat bawah ketiak saja. Itu pun boleh. Ya. Lepas tu dilanjutkan dengan kemoterapi. Ini bergantung kepada staging, bergantung pada keadaan sakit, doktor akan decide apa kemoterapi. Ini yang ramai takut ni. Biasanya kalau ikut lepas operation tu nanti kita kena kemo pula. Kemo ni nak kena pergi hospital, masukkan ubat kemo ni dalam darah sebagainya. Tapi sekarang ni dah ada ubat kemo boleh makan. Jadi agak mudah lah. Dan side effect pun makin kurang. Jadi sangat teknologi tu makin baik. Tapi masalahnya dengan kemo ni, side effect tu ada juga macam mana pun. Dan dia tak spesifik tuan-tuan. Isunya kenapa ramai orang takut kemo ni? Dia pergi, kalau kemo ni dia patutnya dia akan lawan, dia akan musnahkan sel-sel yang berkembang tu, kanser tu. Tapi dia juga akan lawan atau akan musnahkan sel-sel yang berkembang normal ni. Contoh kita punya rambut kita yang akan hari-hari akan tumbuh, rambut dia akan tumbuh hari-hari, ya. Kuku kita hari-hari panjang, itu akan di-attack sebagai kanser juga. Jadi dia tak spesifik ubat kemo ni. Jadi itu yang jadi kuku jadi problem, rambut jadi hilang, gugur sebagainya. Itu sebab dia attack juga sel-sel yang tumbuh. Yang tumbuh-tumbuh ni semua dia attack. Dalam mulut kita yang ada sel yang tumbuh selalu, yang keluar dalam mulut kita, lapisan dalam mukosa ni, dalam mulut kita tu, tisu tu semua sentiasa tumbuh, sentiasa keluar sebab kita makan, semua kita bila kita makan tu berlaku pergeseran, tisu yang lepas tu dia akan hilang, diganti tisu baru. Jadi tisu macam ni, sel-sel macam ni akan diserang oleh kemo sebab dia rasa macam tu kanser juga. Dia tak tahu, dia tak tahu masa tu. Dia tahu yang kalau yang berkembang je sel tu tumbuh je dia akan dianggap kanser. Itu masalah kemo. Jadi itu banyak side effect. Antaranya dia rasa letih, sedar makan kurang, rasa loyo nak muntah, hilang saya makan, rambut gugur, kudis mulut, ni asam mulut, kacau kita rahit, semua boleh lah. Ini semua benda-benda ada untuk kemo. Ada yang teruk juga kadang-kadang. Dan saya rasa ni perlu ruqyah, kena support. Kadang-kadang kita jadi lemah. Bila kita kemo ni, nak pergi Jepun. Lemah. Okey. Atau lagi rawatan hormon lah. Kena juga ada juga doktor tu akan pakai hormon untuk nak lawan, nak stabiliskan estrogen, progesteron dalam badan tu tadi, dia akan guna hormon. Itu contoh ni rawatan perubatan moden. Jadi kita tengok macam mana Al-Quran menyembuhkan. Kita pun dah dekat hampir sejam. Al-Quran kalau ikut saya selalu rujuk Ibn Qayyim ni sebab dia tulis Zadul Ma'ad, dia tulis buku Tib Nabawi, banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagainya. Dia menceritakan tentang perubatan Nabi SAW. Jadi zaman dia ni zaman masa tu perubatan memang tengah advance. Masa segi ilmu perubatan ni sangat-sangat baik masa tu. Di zaman-zaman Islam Abbasiyah dulu dan sangat baik. Jadi dia kata macam mana pun Ibn Qayyim kata rawatan ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia kata rawatan Quran ni dapat memberi faedah dalam bentuk menyembuhkan satu penyakit yang telah berlaku. Dan dalam bentuk menahan penyakit boleh juga. Dia boleh sembuhkan, dia juga boleh mencegah. Dia prevention. Dia boleh juga prevention daripada kena sakit, dan juga Al-Quran juga boleh menyembuhkan yang penyakit yang jadi, kan. Tapi dia kata, andai kata berlaku juga penyakit, dia tidak akan menimbulkan kemudaratan yang banyak besar. Hebatnya Quran ni, ini Ibn Qayyim tulis dulu lah, tahun 1300 Masih masa tu dia dah tulis. Dia kata pengalaman dia kata dia sendiri dia mengamalkan ruqyah, dia mengamalkan ruqyah. Dia pernah kena sakit, dia baca Fatihah je dekat Mekah masa tu, dia sakit. Alhamdulillah dia sembuh daripada sakit dia tanpa jumpa doktor. Masa tu doktor ada dah masa tu, tapi dia tak jumpa doktor, dia hanya baca Fatihah duduk Mekah tu, minum air Zam-Zam. Alhamdulillah dia sihat. Jadi kata andai kata berlaku juga penyakit, dia tidak akan menimbulkan mudaratan yang besar. Ini pengalaman saya, macam saya cerita pasal fibroid, cyst minggu lepas. Ada benda-benda yang kalau kita baca ruqyah tu, dia kecut. Jadi memudahkan, dia tak menyebabkan mudarat besar. Itu kita tengok ada kes-kes macam tu. Sebaliknya kata Ibn Qayyim, ubat tabi'in atau biologi, masa tu dia dah sebut pasal ubat tabi'in, ubat yang kita makan, masa tu dah ada dah ramuan-ramuan masa tu. Hanya berfaedah setelah penyakit menimpa mangsa. Jadi kalau kita tengok ubat-ubat ni, dia bila dah ada sakit tu baru dia akan ada efek. Tapi dengan Quran ni, dia mungkin juga jadi prevention, dia mungkin juga boleh kurangkan mudarat penyakit tadi. Itu benda-benda yang boleh berlaku dengan Quran. Jadi Ibn Qayyim kata ayat Quran dan zikir dapat menghalang dari berlakunya penyakit atau dapat mengurangkan daya kesan penyakit. Yang kesan mengikut kesempurnaan perlindungan. Jadi kalau kita dapat buat rawatan yang sempurna yang baik, maka dia akan juga mengurangkan kesan penyakit tadi daripada bagi teruk. Itu sebab saya tengok, saya pernah rawat kes kanser yang dah stage 4, lymphoma tu. Dia baguslah. Dia lymphoma stage 4 tu maksudnya dia dah memang tak boleh bangun dah. Dia tak ada semangat dah, dia tak nak apa-apa, tak nak buat apa-apa, dia tak nak apa-apa langsung. Dia rasa macam dia dah akhir hidup dia. Tapi sebenarnya dengan ruqyah dapat mengubah semangat dia balik, dia akhirnya dapat lawan dan dia sihat sampai dia nak meninggal tu. Dia sihat dalam bentuk dia boleh bangun, dia boleh jumpa orang, dia boleh makan macam biasa, dia boleh solat macam biasa, kan. Itu hikmah kepada ruqyah tadi, ya. Jadi itu hebatnya ruqyah. Dia kata jampi ni ruqyah lah, jampi perlindungan boleh juga untuk menjaga kesihatan dan menyembuhkan penyakit. Itu benda-benda yang Ibn Qayyim tegaskan dulu, ya. Jadi apa peranan ruqyah syar'i?
Jadi apa peranan mu'alij dalam kes macam ni? Contoh kes-kes kanser tadi, breast cancer tadi kan. Jadi kita ada benda yang penting kadang bila kita rawat kes-kes tu, kes sihir, dia bukan kes dengan kanser, datang tu dalam bentuk kes sihir. Kes sihir kena ganggu, kena macam-macam gangguan ada. Dan kita tengok kadang-kadang tak sengaja kadang patient akan cerita, saya rasa tak selesa dekat dada saya. Kalau macam tu kita tanya, kalau pergi periksa, pastikan kalau saya doktor, saya biasa kadang patient dia benarkan untuk periksa, itu lain. Tapi kalau kita biasa mu'alij, saya tak galakkan untuk buat pemeriksaan tu, tak boleh lah. Kalau boleh jangan buat, jangan sentuh sebagainya. Kalau galakkan dia untuk pergi periksa, itu kerja kita untuk bagi peringatan untuk dia pergi jumpa doktor, untuk check benda ni kan, biasa ketumbuhan, pastikan. Tapi kita boleh rukyah, tak ada masalah. Kita rukyah macam biasa. Dan kita tengok nanti ada setengah patient tu rukyah lepas pertama pun dah hilang dah. Dia dah hilang, rasa tu dah hilang. Sebab selama ni yang dia rasa tu, itu perasaan. Dia bukan betul, bukan fizikal. Doktor check tak ada. Tapi dia rasa macam ada. Bila kita rukyah balik, dia hilang perasaan tu. Itu boleh dibantu dengan rukyah. Ya? Jadi satu lagi, dengan kefahaman mendalam, bila kita faham tentang, contohnya, kanser payudara ni, dia boleh bantu untuk kita akan guide dia untuk buat rawatan yang sesuai lah. Kalau kita rasa perlu rukyah, kita rukyah. Dia boleh cuba. Dan kita boleh, dengan selamat, kita akan boleh rukyah. Dan kata kepada bersetu, kalau tak boleh rukyah, kita kata, ni boleh jumpa doktor. Itu benda. Sebab kita ada ilmu. Dan Nabi pesan, kalau kita kena ada ilmu, bila kita nak bagi nasihat pun mudah untuk kita boleh buat ijtihad kita bab tu. Ini bukan bab hukum ni, ijtihad bab, okey, nak perlu rawat ke tak rawat ni. Dan kita boleh fikir, ini tak boleh ni, kalau macam ni nak kena pergi jumpa doktor. Rawat juga, tapi kita nasihatkan dia, okey, lepas ni pergi jumpa doktor. Itu saya nanti cerita kes depan ni. Yang menariknya dia berubah sikap dia tu untuk pergi jumpa doktor. Kalau tak tu dia tak nak pergi jumpa doktor. Situ ya. Rukyah akan menghilangkan masalah sedih, bimbang, takut sebagainya, kan, anxiety semua tu. Sedih, memikirkan nasib dan sebagainya. Itu kita tengok. Kalau kita tengok bila kena kanser, betul-betul kanser pun, kita mesti boleh berbantu dengan rukyah untuk bagi kita motivation, untuk kita buang gangguan-gangguan, was-was yang ada, supaya nanti dia fokus untuk rawatan, fokus untuk ibadah, dan dia akan dapat baikkan diri dia akan jadi orang yang tenang. Benda macam itu penting. Ya. Macam mana pun benda sangat membantu sama dengan rukyah. Ya. Ini saya contoh kes lah. Yang tu saya banyak buat untuk motivation ni, saya banyak buat. Jadi kalau jumpa pasien yang macam tu, kadang-kadang kita tengok kita akan motivate macam-macam. Dia tak nak buat kerja dah, dia rasa macam tak nak bisnes dah. Itu ada kes-kes macam tu. Jadi kita bantu dengan rukyah, sampai itu kita buat sesi counselling, sesi psikoterapi. Itu benda-benda kena buat. Ini satu kes yang agak menarik lah, kisah ni yang saya selalu juga, saya pernah 2 kali juga sebut kisah ni, tapi sangat-sangat saya memberikan saya semangat untuk rukyah. Kadang kita fikir apa sangat kita nak buat, sebab kalau patient datang dengan stage 4 contohnya, ya? Stage 4 dah teruk lah, kanser dah teruk. Macam ni kes ni, saya nak, alhamdulillah dia membantu, dia yakin untuk teruskan rawatan, untuk teruskan pembedahan ke sebagainya. Kalau tak tu dia akan guna berpusing-pusing, tak settle kan. Jadi wanita Melayu ni 30 tahun, dia suri rumah, housewife. Dia sebenarnya dia rujuk, dia refer dekat jiran sebelah dia tu. Dia patient saya, dia kata dia tahu kes ni, dia kata pergilah rukyah. Dia sebenarnya lepas dia kena tahu dia ada ketumbuhan tu, dia doktor kata memang kanser. Dia tak nak pergi jumpa doktor. Dia malas nak pergi pula. Dia tak nak pergi, takut lagi pula. Dia kata tak apalah, saya guna ubat tradisional. Itu yang dia beli macam-macam ubat, makan ubat tradisional, makan semua, dah beberapa bulan kanser tu pecah. Kanser tu pecah, bengkak, dia bengkak, lepas tu pecah jadi ulcer besar dengan bau busuk. Jadi masa dia datang tu, walaupun dia saya bila check tu memang dia punya ulcer tu dah macam cendawan, dia keluar, dia ke dalam protein tu dan dia pecah dan dia keluar nanah dengan bau sebagainya. Jadi kita tengok ukuran tu besar, 8 cm lah. Dia punya saiz tu, saiz ulcer tu kecil sikit tapi bengkak bawah tu besar. Sangat sakit, usik sikit pun tak boleh. Lepas tu payudara kiri okey, payudara kanan tu masalah. Ya. Lepas tu saya buat rawatan, bila doktor rukyah tu, saya baca ayat scanning, ayat rukyah. Jadi ini benda-benda ada dalam kita punya rukyah lah. Kita baca ayat untuk screening. Dia sakit semua poin dia tu. Memang dia kena gangguan juga. Jadi patient macam ni, gangguan kuat tuan-tuan. Sebab dia dalam keadaan stres. Dia dalam keadaan tekanan kuat. Nak operate ke tak operate? Kalau tak operate tahun ni, kalau tak operate makan juga menjadi masalah. Operate pun sakit macam-macam hal. Dia takut dengan kemo semua lagi kan. Jadi kita faham, kebimbangan sangat kuat. Jadi masa ni dah syaitan, jin akan kacau dia untuk ganggu dia supaya dia akan jadi was-was, dia akan jadi tak boleh buat keputusan, dia tak tahu nak buat apa, dia rasa dia buat tu okey dah, belilah apa ni suplemen macam-macam yang daun rama-rama cerita kan. Dia makan daun rama-rama, apa yang ada produk yang ada tradisional tu dia beli semua kan untuk makan, tapi tak boleh improve tuan-tuan. Jadi yang kita nampak dia ni gangguan kuat masa tu. Kalau kita scan tengok, kita check semua poin-poin yang saya check tu semua sakit. Alhamdulillah lepas baca rukyah panjang tu hilang sakit tu. Dan lepas hilang tu dia balik lah. Dia balik sebagai air rukyah, dia balik macam biasa. Dia tak datang 2 bulan.
Lepas tu jiran dia kata, lepas tu dia dah pergi hospital. Alhamdulillah lah. Dia pergi hospital, lepas 2 bulan baru jumpa saya balik. Masa tu dia datang dengan keadaan senyumnya, dia dah tak bau busuk dah. Sebelum dia datang masuk tu dengan pakaian yang cantik, dia nampak muka dia berseri-seri. Dia seronok sebab dia kata dia dah operate betul. Lepas ni saya nak pergi kemo. Jadi dia confident, Alhamdulillah. Jadi kita dah settlekan satu masalah berat untuk dia nak pergi hospital untuk operation. Kita bantu dengan ruqyah. Yang terbaik, jadi kita harap juga jangan ada gangguan yang mengganggu dia untuk dapat keputusan betul. Itu peranan ruqyah, saya rasa. Itu benda sangat penting. Ya. Terus satu lagi kes, ini kes isu rumah juga. Dia ni dalam 50-an umur dia. Dia dah tahu dia kanser tu. Dia dah ada ketumbuhan, dia dah buat biopsi pun. Tapi biopsi tu, diagnosis tu tak berapa konklusif dia panggil. Dia tak berapa, doktor pun tak decide ini kanser tak kanser. So dia dah buat first time tu. Doktor nak buat second biopsi, dia dah tak nak. Dia macam tak berapa nak, dia datang untuk ruqyah lah. Dia datang ruqyah. Dia ada ketumbuhan di payudara kiri, kecil je. Masa spektra tu kecil, dalam 5 cm tak besar. Sorry, dalam 8 cm, saya tak tulis sini. 8 cm. Lepas tu, dia ada satu bengkak lagi dekat ketiak dia tu, bawah ketiak. Itu agak besar sikit. Itu saya rasa kelenjar. Kelenjar. Jadi maksudnya dari segi stage dia tu dah agak tinggi juga lah sebab dia dah melebar sikit ke kelenjar. Jadi dia tak ada masalah, pergi pulang hospital tak ada masalah. Operation pun dia tak ada masalah. Dia kata dia memang ready je. Tapi dia macam tak boleh tidur tu, dia datang sangat tu. Dia tak boleh tidur, dia stres kan, dia dah jadi macam tak tentu arah semua tu. Dan dia datang tu, dia tengok memang dia ada gangguan lah, kuat gangguan. Lepas tu saya paksa yang lain semua, yang kita nak umur perut lah, yang lain tu dia sakit lah. Saya tengok sakit dia sakit tu, saya tahu ni gangguan juga. Dan saya ruqyah panjang, sakit hilang. Sakit kat semua poin tu hilang akhirnya. Dan dia buat rawatan datang daripada luar negeri lah, luar negeri 9 dia datang. Alhamdulillah dia datang, akhirnya dia jadi confident. Dia gangguan pun dah tak ada, saya tengok. Dan saya kata okey dah, akak dah boleh ready untuk operation. Dia pun pergi operation. Dan dia baru operation baru ni dan tengah kemo. Kemo ni agak teruk sikit dan dia tak dapat datang pula sekarang ni. Saya cadangkan supaya datang untuk at least bagi boost semangat dia untuk hadapi kemo tu. Kemo tu banyak side effect. Itu benda-benda yang ramai orang takut, kemoterapi lah. Tapi masa lepas ruqyah tu alhamdulillah dia makin kecil. Itu saya kata okey ni dah kecil kan, akak boleh pergi lah. Harapnya operation mudah. Macam tu kan. Memang operation dia mudah. Cuma dia tak tahan kemo. Saya call dia itu, dia kata kemo tu dia rasa macam dia flat sikit lah. Dia tak tahan kemo, kuat juga kesan daripada kemo. Ini kes yang kedua. Yang ketiga ni pensyarah. Ini saya ingat pensyarah ni sebenarnya baru je meninggal, ni kena COVID. Baru kena COVID lah. Ini saya rawat dia tu 2 tahun lepas, sebelum COVID lagi lah. Dia dalam 60 tahun, dia pensyarah di UAE. Dia memang ada ketumbuhan tu. Doktor mencek ada ketumbuhan. Tapi dia tak besar, kecil lah, dalam 3 cm tu dia kata kan. Dia memang, suami dia suruh operate lah sebenarnya. Suami dia tak kisah pergi operate, tapi dia tak nak. Dia tak berapa nak bedah tu. Dia kata, tapi dia ada masalah, dia memang ada gangguan jugalah. Gangguan tu ada dekat dia. Jadi bila datang tu saya cek memang ketua tu ada. Dan saya kata kita ruqyah lah. Dia cuba ruqyah. Dan alhamdulillah dia datang daripada KL, ruqyah. 4 kali tu dah, ketua tu hilang. Betul hilang betul. Alhamdulillah. Tak ada langsung. Saya cek lepas tu tak ada. Saya kata okey. Saya kata doktor dah tak ada dah. Gangguan ni dah tak ada. Gangguan tu dah tak ada. Ketulan tu pun dah tak ada. Dia kata dua-dua tak ada sihat. Alhamdulillah dia tak datang jumpa saya dah. Alhamdulillah. Dan sampai dia ada dah recommend 2-3 orang pesakit pensyarah yang dia akan bawa jumpa saya untuk rawatan ni. Tapi baru ni dia kena COVID. Masya Allah. Allah pilih untuk kena COVID dan dia meninggal sebab COVID. Dia nak katakan dia punya yang bengkak tu hilang. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya rasa macam tu benda yang sangat bagus. Dan banyak kes dia bengkak jadi banyak. Tapi saya tak quote semua kes tu lah. Ada kes yang memang bengkak tu dia sabar benam, saya ingat besar juga, itu duit shilling 50 sen. Itu saya ruqyah hilang, alhamdulillah. Itu benda-benda umur dia dalam 60 lebih patient tu. Ada juga kalau bengkak ni ruqyah ni banyak hilang. Saya ada satu patient tu bengkak dekat thyroid ni, tengah-tengah ni besar, doktor nak operate buang dah. Dekat tekak ni. Tekak, dan alhamdulillah bila ruqyah tu hilang. Dan tak jadi operation. Dia muda ya, dalam 30-an. Dalam 30 umur tak. Dia muda lagi, anak seorang macam tu. Jadi nak katakan kita dengan ruqyah ni boleh insya-Allah hilangkan bengkak. Dan saya banyak patient saya bagi dengan transfer factor immune booster. Dia panggil immune booster ni, transfer factor ni boleh bantu naikkan immune system supaya dia sendiri akan lawan dengan kalau ada masalah dalam badan. Ya. Okay, next case. Ini lagi seorang lagi pensyarah. Dia memang ni yang datang lambat. Dia dah 10 dia punya bengkak tu dah 10 cm. Masa datang jumpa saya tu agak dia first time dia pergi jumpa pakar bedah dekat Prince Court. Prince Court kata nak operate besok. Prince kata okey tak apa, dia kata puan kita boleh operate besok juga kalau nak operate. Dia panik, dia tak jadi, datang jumpa saya kat Seremban, datang minta pendapat. Saya cek memang dia ada bengkak tu lah 10 cm keras. Tak sakit, masa tu tak sakit, tak ada sakit. Tak ada perubahan pada kulit, okey.
Lepas tu saya scan, dia memang ada gangguan. Dia memang ada gangguan jugalah. Macam sihir tu, komplit gangguan tu ada. Dan saya rukiah dia. Rukiah alhamdulillah gangguan hilang. Bengkak tu ada lagi lah. Tapi saya kata datang beberapa kali untuk rawatan, dia pun datang. Lepas 4 kali rawatan rukiah tu, saya rasa dia punya makin lembut. Dia punya subhanallah. Dia punya bengkak 10 cm tu, yang keras betul tu, belah kanan tu, akhirnya jadi lembut. Jadi lembut tu, sampaikan dah macam tak ada sikit-sikit lah macam tu, tapi dah tak ada sangat lah. Saya kata okey, kalau macam ni pergi balik jumpa pakar, saya kata pergi balik check nak pastikan betul benda ni okey tak okey. Akhirnya dia pergi ke UM, dia tak nak pergi Prinsip balik, dia pergi ke UM, dia buat PET scan. Dia buat PET scan tu, dia kata dalam 3,000 doktor dia buat 3,000 tu, dia boleh nampak kat mana hotspot tu, kat mana cancer ni spot tu. Jadi dia nampak dekat breast tu memang ada juga spot kecil halus je spot tu. Profesor dekat UM kata operate lah juga, dia kata buat mastektomi, buang, dia kata. Tapi dia tak nak, dia rasa macam dia yakin dia nak teruskan rukiah. Alhamdulillah dia terus lagi rukiah. Lepas 3 kali rukiah tu datang, dia duduk KL juga, dia datang tu lepas 3 kali dah, saya rasa cuba pergi check balik, dia kata ada tak ada, kalau tak ada alhamdulillah, saya kata kan, dia pergi check balik, rupanya memang spot yang merah tu hilang dalam PET scan, tak ada. So dia sangat lega lah, sangat lega. Dia sangat syukur sampai dia suruh, dia antara orang yang galak kasi buat master, doktor buat master tu, PhD sekali ni, buat ni bagus ni. Ini memang bagus, dia kata, sebab pengalaman dia sendiri mengalami benda ni, dia rasa suruh saya buat kajian. Kita linkkan dia antara dengan Islam, river knowledge, dia kata kita linkkan dengan medical. Ini sangat menarik, dia suruh buat kajian. Sebab saya ada passion ramai kat sini kan, ikut-ikut semua dia suruh buat kajian. Ni ada malam sikit sebab dia tak lama, saya dah pesan dia kalau boleh datang juga untuk rukiah, untuk berbekala, tapi dia agak sibuk, dia tak dapat datang. Akhirnya saya rasa dia kena, kanser tu datang balik, saya rasa lepas, saya dah lama tak jumpa dia, lepas tahun lebih macam tu, saya rasa kanser tu datang balik dan dia dia kata nak datang rukiah, buat apa tak datang, banyak halangan lah, Allah tak bagi dia. Dan akhirnya dia kena balik kanser tu. Dia ni pun baru meninggal. Ini sebab kanser, bukan sebab COVID. Jadi saya kata ini agak benda-benda yang saya rasa agak terkilan sebab saya sendiri tak push dia datang. Saya patutnya panggil dia datang rukiah kan. Dia dah pergi ambil ubat macam-macam campur-campur. Dia ambil ubat tradisional sekali. Dan saya rasa benda tu ujian juga untuk dia. Saya rasa gangguan dia mengubah dia punya. Sebab kita kena bantu pasien ni, kalau boleh jangan tinggal. Saya pun memang tak panggil pasien untuk datang. Tapi saya rasa untuk kes ni, saya rasa saya buat kesilapan tak panggil dia datang. Saya rasa patutnya saya kena panggil datang, datang. Dan sebulan sekali kena datang untuk rukiah. Itu benda-benda yang saya rasa saya gagal nak buat. Tapi mengajar saya untuk nak kali, lepas ni saya takkan lepaskan pasien macam ni lah. Sebab dia dah recover dah. Dia memang spot cancer tu dah tak ada. Dan dia mungkin ambil mudah sikit kot, dia rasa lega dan mungkin akan ambil mudah. Jadi benda macam ni kita kena, yang saya sebut tadi, risiko. Kalau kita pernah ada cancer, nak kena balik tu agak tinggi. Dan kita tak boleh anggap ni, kita mesti anggap ni benda baru. Ya, benda baru. Wallahu a'lam. Ya, okey. Ini saya punya perkongsian hari ni lah. Ya, perkongsian hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni tak ada soalan. Tak ada, alhamdulillah, insya-Allah. Bagus lah. Doktor, untuk rawatan kanser payudara terapi ruqyah ni, sela waktu kalau boleh berapa lama dan berapa banyak kali nak kena siri ruqyah tu rawatan? Saya tak menetapkan bilangan lah. Bagi saya bilangan tu saya tak rasa bilangan tu sangat benda yang dia tak ada isu sangat bilangan. Saya rasa bergantung kepada keperluan pesakit. So bagusnya saya akan buat assessment. Saya sendiri sebab saya doktor, saya boleh buat assessment tengok keadaan. Tapi pasien juga kita boleh ajar kalau kita nak rukiah saja. Kalau kita orang lelaki, orang perempuan senang lah boleh biasa. Orang lelaki saya rasa cadang kita rukiah je. Baca je macam biasa kita baca gangguan itu. Kita baca rukiah biasa dan kita minta dia pergi check, kan? Pergi check dan kita buat assessment untuk bengkak dia tu macam mana keadaan. Kan dia bengkak tu teruk tak teruk, lagi besar ke, makin kecil ke. Itu benda-benda yang kita boleh monitor sebenarnya. Ya, kita boleh access sebab kita diajar tadi PSP tadi, pemeriksaan siri payudara itu bagus untuk nak access di bengkak. Kalau bengkak tadi lah. Dan macam kes tadi saya kata daripada bengkak 3 cm tu hilang tu, saya rasa benda tu yang masya-Allah itu berapa kali dia datang untuk settle lah itu. Saya nak kata kerap tu wallahu alam, saya tak letakkan, tapi kalau lebih kerap lebih bagus kot. Saya rasa saya antara benda yang saya yakin kalau kita istiqamah betul. Masalahnya pasien jauh-jauh ya, jadi datang susah je, kita nampak halangan-halangan untuk datang tu. Dan tapi alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Lepas 4 kali ada yang surut bengkak dia, ada yang hilang dan surut. Jadi itu benda-benda yang kita di luar jangkaan, yang Allah je yang tahu. Tapi saya tak ada syarat bab tu. Dan saya tak ada record lagi nak buat kajian tu. Mungkin nak kena kaji benda tu jugalah. Itu kelemahan saya kot, mungkin nak kena kaji berapa kali nak datang. Tapi saya tak letakkan syarat berapa kali tu lah. Saya rasa kena rukiah sampai dia sembuh.
Ruqyah sampai dia hilang, itu targetnya sebenarnya. Ada yang lama, ada sekejap. Itu bergantung pada kes. Bergantung pada saiz dan kes. Macam minggu lepas saya cerita pasal ovarian cyst tu, saiz dia 10 cm, 9 cm. Itu 8 kali hilang. Terus hilang dia punya cyst tu kan. Alhamdulillah. Tapi yang untuk tadi 10 cm breast cancer tadi pun, dia hilang lepas 5 kali je tu dia dah hilang. Dah kurang. Maksudnya saya rasa bagus lah. Lepas tu dia buat lagi 3 kali sesi ruqyah tu, hilang spot tu merah. Dia punya cancer spot tu hilang, Alhamdulillah. Itu benda-benda yang kita tak, saya tak dapat jangka lah. Kalau kita boleh jangka ni takut jadi bomoh pula kan. Kita estimate ni bersebuah. Saya tak rasa, saya bergantung pada macam kita rawat pesakit jugalah. Macam doktor rawat pesakit, konsepnya kita akan buat assessment patient. Kita tak akan fikir ni doktor jangka-jangka ni saya rasa pun macam bomoh jugalah. Dia kata, ni kalau kena kanser paru ni 3 bulan. Memang betul dia ikut medical, sebab kita ada ilmu. Pakar-pakar ni dia memang dah biasa tahu kalau kanser contoh kita ada stage 4 kanser lung cancer. Memang 4 bulan je, 3 bulan, 4 bulan tu dah maksimum lah. Pasien akan meninggal. Itu biasanya. Timur macam mana pun dia akan meninggal juga. Itu. Tapi ada kes-kes tertentu yang dia tak follow benda macam tu. Itu sebab dengan izin Allah Ta'ala, ada yang sampai 6 tahun survive. Ada. Tapi dia usul lah sungguh-sungguh. Dia dengan ruqyahnya, dia dengan makan macam-macamnya. Minum air suling, tak makan daging langsung, makan sayur je, masak semua bening je. Itu gambaran usul orang. Tapi ada survive, Alhamdulillah. Kemudian dia menafikan doktor punya prediction tadi. Prognosis doktor. Doktor prognosis kata, ni 4 bulan je cikgu dia. Tengok dia survive sampai 6 tahun. Saya tengok dia 6 tahun survive. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi benda-benda tu yang, sedangkan yang rawat tu anak murid dia sendiri kan. Doktor pakar ni pakar berapa bagus. Tapi nak katakan, saya tak letakkan syarat berapa kali lah. Dan saya suka kita buat assessment. Continuous assessment dipanggil. Dan kita tak payah agak. Saya rasa kekerapan tu berapa selang masa. Itu pun saya tak tetapkan. Sebab saya rasa macam itu bergantung daripada pesakit dan bergantung pada kita juga. Kalau pesakit jauh-jauh nak datang daripada Kedah, daripada Pahang sebagainya, saya rasa macam ikut kemampuan dia lah. Dan saya rasa always berserah pada Allah Ta'ala. Kan itu kemampuan kita dan Allah, ya sembuhkanlah penyakit aku ni sebab itu aku mampu buat. Yang itu je aku mampu buat, ya Allah. Jadi kita kena serah macam tu lah. Kalau kita tu nanti kita jadi stres. Kita akan jadi stres lagi, panggil stres. Tak lagi rawatan ni, saya nak 10 kali doktor. Saya datang hari 10 hari. Jadi saya kata, saya tak syarat macam tu. Saya kata yang sembuhkan Allah Ta'ala. Ada juga kes contoh saya bagi tahu makcik ni. Saya kata makcik saya teruk ni makcik kena baca Al-Baqarah. Al-Baqarah ni tuan panjang. Dengan Fatihah tu ada 49 muka. 49 muka tu maksudnya, kalau kita orang celik ni, orang yang mata terang ni, muda ni baca, itu pun 2 jam dekat kan. Nak habiskan lah. Kalau kita hafal mungkin sejam lebih. Jadi kalau ikutkan makcik ni dengan mata tak nampaknya, umur 60 lebihnya, baca Al-Quran pula slow pula tu kan. Jadi bila datang balik lepas 5 hari, dia sehat tu, saya terkejut. Saya kata, makcik baca berapa kali? Makcik baca banyak mana Baqarah? Tak ada doktor, saya baca 4 muka je. Dia. Saya baru baca 4 muka, Allah dah sembuhkan. Jadi ini semua adalah milik Allah Ta'ala. Tapi saya nak katakan, kita kena ada keikhlasan, kesungguhan berdoa pada Allah Ta'ala tu. Sebab penyakit ni, Allah je boleh sembuhkan. Doktor pun tak boleh sembuhkan sebenarnya. Jadi tu bagi saya, always kita kena rely dengan kebergantungan dengan Allah tu penting. Sampaikan saya kata itu yang kes makcik tu tadi. Saya rasa macam 4 muka dah sembuh dah. Orang lain baca 2-3 kali Baqarah 1 hari pun tak sembuh lagi. Jadi ada benda-benda yang kita kena tengok. Apa faktor dia? Yang kita kaji antara faktor tadi, kesungguhan dia tadi lah. Jadi orang yang macam tak aniaya, dia rasa macam dia pula sumber pendapatan untuk keluarga, suami sakit, dia kena cari income untuk urut sebagainya. Saya rasa itu faktor menyebabkan dia bergantung Allah Ta'ala kuat. Dan bagi perawat saya rasa itu penting. Ya? Kita kena bergantung Allah Ta'ala kuat. Jangan yakin dengan bacaan. Jangan yakin dengan apa yang kita baca, dengan sedapnya bacaan kita, dengan tartilnya baca kita, itu bukan faktor kesembuhan sebenarnya. Yang sembuhkan Allah Ta'ala. Jadi saya rasa perawat tu sendiri nak kena ikhlas. Bergantung, berserah pada Allah Ta'ala. Yakinkan pasien ini sembuhnya Allah Ta'ala. Itu saya cerita, yang cerita pasal ubat tu. Ubat lain bersembuhkan penyakit lain. Dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi kita sebab saya benar-benar sini, kita bertanya kekerapan, saya tak letakkan syarat. Dan saya bimbang kalau tak syarat tu takut jadi bomoh pula, dia boleh predict. Ni kalau 3 kali ni, okey ni, 5 kali. Takut itu prediction tu tak boleh nak Islam. Itu namanya talent. Jadi saya cadangkan kita buat ikut assessment kita. Ikut assessment, current assessment of the patient. Jadi kalau dia masih ada, kita rawat. Sampai certain time kita rasa ni tak boleh improve dah, kita kena pergi next step. Maksudnya kita kena rujuk balik, minta dia follow betul-betul doktor punya advice. Saya tak nak lepas kata berapa kali, katakan lepas 5 kali, dia tak surut juga. Itu tak ada, mungkin tak ada chance untuk nak surut. Dan saya cadangkan kita kena refer back patient ke doktor untuk dia buat operation atau ambil tindakan cepat. Sebab breast cancer ni dia tak boleh main-main. Dia kalau by the time kita ada tu, dia dah merebak. By the time kita detect dia ada ketumbuhan tu, masa tu kalaulah 1 billion sel tadi, 1 mm tadi, ataupun 1 gram sel tadi, ada 1 billion sel, dia dah pergi merata dah. Dia akan berlaku dengan izin Allah Ta'ala, tuan-tuan. Yang kalau Allah Ta'ala akan halang dia, block dia akan block. Itu saya kata penting sangat benda ni.
Awal-awal lagi kita kena minta dengan Allah untuk kesembuhan. Yang lain tu kita usul. Kita ruqyah, kita pergi jumpa doktor, kita makan ubat, kita makan suplemen. Itu usul-usul lagi. Tapi yang sembuhkan Allah Ta'ala akhirnya. Boleh taslim ya? Allah a'lam. Ada soalan lagi? Ada soalan. Ya. Adakah leukemia boleh diruqyah? Okey, itu yang saya sebut tadi bab kanser ni. Bab ruqyah kanser ni tuan dan puan. Dia ada banyak faktor. Sama ada Allah akan sembuhkan dia penyakit dia tu, kanser dia tu, yang banyak kes kata kes tadi. Ada juga kanser yang dia mungkin nak kata tak nak sembuh, yalah Allah dah takdir dengan dia kena kanser tu. Dan kata dia akan improve tak boleh improve. Contohlah dia darah merah kurang, leukemia pucat dia. Saya rasa dengan ruqyah banyak boleh bantu dan minta Allah sembuhkan balik sel-sel tu. Dengan bacaan Quran tadi, sel-sel ni mungkin akan balik back to, some of it akan back to normal. Yang kanser lah juga, tapi kita tengok ada setengah tu akan back to normal. Itu bab dari segi medical. Dari segi batin, dari segi kita punya kedalaman kita, dia akan beri kita kekuatan. Ya. Dan kena terima ni, redha dengan Allah Ta'ala. Ini datang dengan bantuan tadi. Kita dengar Quran, kita zikir, ada berzikirlah tatma'innul qulub. Jadi kalau katakan dia datang tu nak kata dia serabut, bila kita ruqyah dengan bacaan Quran, masya-Allah dia akan jadi tenang. Dia akan jadi tenang, dia rasa selesa, dia kata dia akan redha. Jadi ini benda-benda yang kita bantu prepare patient untuk hadapi saat-saat. Kalau ada akhir pun, saya cakap tadi stage 4 cancer. Ya. Dia walaupun stage 4 dah tahu, dia dah tinggal beberapa minggu je untuk meninggal. Tapi kalau dia tak ada motivation tu, dia akan diganggu oleh syaitan, akan diganggu oleh jin, iblis sebagainya, maka dia hasut. Takut bila dia mati dia kena kufur kepada Allah Ta'ala. Itu tugas jin syaitan pun. Dia nak make sure kita nanti akhirnya kufur pada Allah. Jadi akhir-akhir ni, walau macam mana dia teruk pun di kimia ni, teruk sangat saya kata, kalau tak dapat datang untuk ruqyah, kita bacakan ruqyah untuk anak kita, untuk saudara kita bacakan ayat-ayat Quran. Supaya dia tenang. Dan menghadapi saat kematian tu dengan keadaan redha pada Allah, Allah redha pada dia. Masya Allah. Dan orang macam ni sebenarnya pahala banyak. Kalau dia meninggal mungkin dia syahid dunia kan. Kita tak tahu. Itu Allah pilih dia untuk kena penyakit ni dan saya rasa dia bukanlah kata dia tu bukanlah benda-benda yang kita aib sebagainya tak. Allah pilih. Dan kita kena respect. Kan? Kena respect. Dan orang yang sabar dengan ujian Allah Ta'ala, masya-Allah, jaminan syurga tuan. Itu Nabi sebut dalam hadis, siapa yang sabar dengan ujian Allah Ta'ala syurga. Tapi kita nak bantulah dia. Bantu dengan ruqyah, bantu dengan bagi dia zikir, ajar baca dia, kita baca. Kalau dia tak larat nak baca dan kadang dia katakan dia stage macam tu. Dia tak larat nak bangun, kita kena baca. Baca untuk dia supaya dia dengar ayat Quran, dia sedar Allah Ta'ala ada, sentiasa perhatikan dia. Dia kena berharap pada Allah Ta'ala. Dan bukan kata kena pasti sembuh. Sembuh dari leukemia. Ada yang sembuh, wallah dengan izin Allah boleh sembuh. Saya kata tadi, Allah akan sembuhkan kalau nak. Mungkin kalau dia jumpa ubat yang sesuai, mungkin akan sembuh. Tapi kalau katakan tak sembuh macam mana? Paling kurang kita bantu dia untuk menghadapi benda-benda yang kehidupan. Dan saya tengok, nama saya dengan adik saya ni, kena kanser tulang. Kanser tulang ni pada umur final year engineering, fikirlah macam mana. Anak adik kita ni final year engineering, kena kanser tulang. Kanser tulang kat tangan kat tu, kan? Kat tangan. Saya antara benda yang saya kata benda penting kan, kalau doktor kena ikut cakap nasihat pakar ni, jangan lawan, jangan bantah. Contoh pakar kata kena buang tangan ni, sebab kanser tulang tu dekat bahu, kat lengan. Tapi kadang-kadang kita fikir balik, Masya Allah, Allah pilih dia untuk kanser kat situ, daripada boleh menulis, tak boleh menulis, akhirnya kena kanser. Dia kena kanser tahu pun sebab patah, tiba-tiba patah, tengah tolak motor patah. Ya, dia patah tu tengok, punya kanser. Dan pakar dekat UM kata, ini kena buang ni, tangan atas semua kurang. Jadi mak saya tak tahu nak cakap lah, bila anak ni nak kena buang tangan. Imagine macam mana kan. Tak ada apa-apa sangat, kanser, kena buang tangan. Jadi memang masa tu, saya bincang dengan pakar, boleh tak kalau kita buang tulang tu je? Tangan tu kita boleh save kan tak? Dan pakar setuju lah, pakar kata, boleh lah. Dia kata nak buat tu, kita boleh buang je tulang kanser tu. Dia buang, dia pun buang kat tulang yang terlibat tu, tapi tangan dia tak function lah, tak berfungsi lah. Tangan dia memang tak ada berfungsi sebab bila buang tulang tak boleh. Tapi dia ni, adik saya ni setengah orang yang sangat sabar lah, Alhamdulillah. Dia ni orang yang motivated. Dia duduk kat ward tu, kerja dia apa? Pergi jumpa pesakit yang kanser ni, yang kanser tulang, kebanyakan muda-muda, budak universiti. Dan dia jenis kalau pergi duduk kat budak universiti nak operation, muka sedih, takut apa semua. Dia akan pergi ke sana baca, dia kata, dia bagi motivation, semangat, bagi ingat penonton. Kerja dekat ward macam tu. Jadi nurse suka dia ada dekat ward sebab dia akan pergi kat patient bagi motivation. Ya. Sedangkan dia sendiri kena kanser. Masya-Allah. Jadi saya nak katakan benda situ, dia banyak membaca Quran lah. Dia akhir-akhir hidup dia banyak dibaca Quran. Alhamdulillah, dia ni kan dekat tenang. Tapi nak kata kan, dia bagi orang lain motivation dekat tu. Yang nak kena potong kaki contoh. Budak-budak Yun, budak setengah tu perempuan lelaki yang kena kanser tulang ni, dekat lutut contoh, dekat bawah tu. Memang kena potong kaki. Kena potong kaki tu. Imagine lah, budak muda macam tu nak kena potong kaki. Jadi kalau kita tak redha memang akan jadi macam-macam lah. Kan? Jadi ruqyah tu penting. Walaupun penyakit kanser tu kita rasa macam tak ada harapan ke. Bukan masalah. Kita nak harapan kita adalah untuk kita mati dan kena beriman pada Allah Ta'ala. Itu paling penting. Ya. Sembuh tu dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah. Ada sembuh. Macam saya kata tadi. Ada pasien saya sembuh, Alhamdulillah. Jadi kita syukur. Ya, kalau tak ada kita usul untuk ruqyah. Ada soalan lagi ni?
Soalan Halo, seterusnya, doktor. bila diruqyah ada Hmm. macam mana boleh kesan ada kanser? Kalau kita rukyah boleh ke scan ada kanser? Tak boleh lah. Saya nak scan kanser ni kena ikut medical. Ikut medical method. Dia kalau kita scan rukyah mesti kita dapat detect gangguan lah. Kanser ni saya rasa saya tak galakkan untuk toilet-toilet lah. Kanser sel rada ni dengan betul kanser semua itu tak dia. Saya rasa tak galakkan ilmu tu lah. Itu pakai jin, scan pakai jin tu. Jadi kalau kita rukyah dengan kaedah rukyah hijrah, kita baca dan kita cuba detect gangguan lah. Tapi kalau ada gangguan tu, maksudnya kalau kita buang gangguan tu, yang heran tu, kanser tu sembuh. Macam mana nak buat? Kita pun, saya fikir, adakah efek tadi sebab sihir tadi menyebabkan kanser tu, dan kita bila sembuhkan sihir tu, buang gangguan tu, kanser tu recover, ataupun dia efek direct. Saya rasa dua-dua boleh. Sebab ikut apa yang Ibnu Qayyim cakap tadi dalam kitab dia Zadul Ma'ad tu, saya rasa dia dua boleh. Quran ni boleh juga buang gangguan tadi dan juga boleh sembuhkan secara fizikal. Dia boleh kecutkan tumbuhan tadi. Itu boleh. Tapi kalau nak scan ada kanser ke tak, saya tak ada, saya nasihat jangan, tak adalah. Kalau segi nak tahu kanser betul tu, kena pergi jumpa doktor. Sebab doktor dah kaji dah ilmu ni lama dan saya rasa tak salah untuk kita ijtihad kita berdasarkan ilmu doktor. Sebab doktor tu memang belajar betul, pakar pada tu setengah tu kan. Jadi kita jangan risau. Kita pergi je jumpa doktor. Kalau kita nak check kanser, check apa yang boleh check. Blood test, check kanser rahim, CA125, kita boleh check boleh, insyaAllah. Kalau payudara boleh check, mammogram. Jadi kita buat macam tu lah. Lepas tu nanti kalau kita ada gangguan, kita dapat gangguan. Sebab kalau gangguan ni ada, dia mengganggu. Dia mengganggu kanser tu. Dia duduk dalam badan kita, nama pun makhluk halus. Dan saya takut dia yang trigger tu. Kanser sel tu, cucuk kanser tu tambah-tambah. Itu benda-benda kita tak tahu, Allah. Kita tak tahu. Jadi benda macam ni kita kena ambil juga sebagai hipotesis juga. Kalau mungkinkah dia akan menyebabkan kanser? Boleh. Saya rasa boleh. Tak ada masalah untuk sebab dia duduk kat DNA jin ni. Dia duduk celah-celah DNA tu. Yang mana kita tengok dari segi sains ni, nak kena tengok DNA bukan senang. Nak kena kaji. Kita nak tengok DNA tu, kita nampak DNA situ je. Kita tak nak tengok lokal-lokal kecil-kecil tu, dia boleh duduk situ. Jin boleh duduk kat situ. Dan saya rasa kalau ikut pengalaman saya, dia boleh buatlah kanser tu. Dia boleh menyebabkan kanser lah. Ikutkan. Itu saya kata tu nak kena rukyah kalau ada kanser. Dan nak kesan tu tak boleh lah. Saya rasa kena ikut cara doktor. Boleh saya share saya punya pengalaman? Saya patient doktor. Okey, sebenarnya saya juga menghadapi iaitu macam suspected cancer dekat breast kan. So saya ni macam down jugalah. So saya tak tahu nak buat sebab dia ada macam macam kudis jadi dekat kan. Lepas tu saya call kawan saya Dr. Azian lah. So dia pun dia suspect memang kanser juga. Dia sama kes. Okey, sama dia. So dia cakap tapi dia cakap macam mana pun kena pergi check doktor jugalah. Dia cakap okey kan. So tapi dia ruqyah saya dulu. Saya dulu and then saya call hospital, saya banyak treatment di Terendak. So saya call doktor suruh immediately dia call besok mesti datang dia cakap kan. Sebab masa dia check tu memang dia tengok secara fizikal memang dia pun macam panik tau, dia panggil pakai SOPD semua kan, suruh dia call dengan pakar mammogram, CT scan, mammogram, X-ray semua. Jadi memang dia kata memang semua dah macam takut kan. Lepas tu terus hari tu juga, itu jam juga terus saya buat scan dan juga mammogram, tetapi result dia memang negatif. Cuma kat luar tu je dah nampak lagi. So maknanya ruqyah tu lah juga yang membantu saya. Sebab apa, memang kalau saya tak buat ruqyah tu mungkin memang dia akan jadi secara fizikal akan nampak lah. Tapi bila saya buat ruqyah tu di luar je nampak, tapi dalam tu memang dah clear dah. Itu saya punya pengalaman lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu datang betul. Itu benda-benda yang sangat menarik lah. So saya kata benda-benda ni boleh buat. Kebetulan Julinda patient saya lah. Jadi saya nak sebutkan dalam kes kanser ni yang saya ingat sangat, Dr. Azian sendirilah dia kena CA terus dan alhamdulillah dia punya level 1000 turun jadi 10 dengan ruqyah. Itu sangat dia menyebabkan dia confident tu. Dia datang. Alhamdulillah, saya rasa syukur. Jadi ramai pesakit saya ramai pesakit saya alhamdulillah dengan tu dia lebih semangat untuk bantu orang lain, insyaallah. Alhamdulillah. Ada soalan lagi?
Doktor, kalau dalam buku pengenalan rawatan Islam Ruqyah Klinikal ni kan, doktor tulis untuk penyakit medikal, sekiranya sakit medikal boleh kategorikan dalam kelas gangguan biasa. Jadi rangkaian ayat yang dimaksudkan tu ialah Al-Fatihah tu lah kan, Al-Fatihah ayat kursi yang asas tu lah tu kan. Okey. Tapi sebenarnya Taslim, dia kadang-kadang bila patient yang ruqyah yang medical problem yang simple memang kita akan dapat macam tu keadaan. Tapi kalau yang kena kanser ni, dia jadi macam gangguan tu kuat lah. Bila kita tengok poin semua sakit yang saya cakap tadi kan. Jadi dia perlukan bacaan panjang akhirnya. Kita berdasarkan sebab dia macam related tu. Yang gangguan medical tadi, contoh breast lump, apa tu, CA ovary, CA rahim semua tu, CA uterus. Kita tengok nanti dia punya gangguan tu, dia berkadar dengan keadaan staging dia tu. Bila dah lagi stage lagi tu, gangguan tu kuat lagi. Biasanya macam tu. Jadi akhirnya kita bila ruqyah, bila kita tengok poin semua sakit, kita akan baca ayat panjang. Kita akan baca ayat panjang. Dia kalau biasa-biasa medical masuk macam ni, yang jenis-jenis yang datang dalam keadaan dia, demam, batuk, itu mungkin ayat pendek lah. Dan saya cadangkan kalau untuk, dan biasanya dapatan kita bila kita datang dengan patient yang ada kes macam tu, dia gangguan dia full, memang satu badan lah. Dan kita akan pakai dengan ayat yang panjang untuk ruqyah. Macam tu. Ya, boleh jawab soalan tu. Ya, terima kasih doktor. Okey doktor, soalan seterusnya dia tanya pasal kalau nak rentas negeri boleh dapat surat. Boleh insya-Allah. Rentas negeri kita boleh buat surat. Kebanyakan patient datang daripada luar kita bagi surat lah. Yang commonnya daripada Selangor, KL lah. Yang lain Melaka, Johor, yang daripada Pahang semua ada kita buat surat insya-Allah. Yang paling jauh Kedah semua ada juga kita buat surat. Lepas je insya-Allah. Jadi setakat ni polis sangat bantulah. Untuk rawatan ni dia satu lagi saya tengok patient saya kalau sampai Seremban ni, area Seremban ni, polis tengok surat je tu berjalan. Kadang tak tengok pun. Dia kalau tunjuk kad appointment pun dia lepas. Tak payah surat. Maksud kalau pernah datang, kita ada kad appointment tu. Kad appointment saya tu boleh digunakan kalau blok tunjuk untuk pergi sambung rawatan, dia akan boleh lepas lah. Tak payah surat pun. Ya. Itu insyaAllah boleh diuruskan lah. Soalan lagi? Doktor, nak tanya, wife baru lepas operation and then breast cancer, cancer, ada lymph node, ada 2 pembedahan lah di breast and lymph node lah. Dengan then baru hari Isnin lepas lah. So sekarang next step is radioterapi. So boleh buat ruqyah lah? Boleh sangat-sangat, masya-Allah. Sebab dia satu, saya ingat bantu dia untuk apa ni, kurangkan sakit. Ruqyah ni satu benda yang sangat pelik. Sakit ni benda-benda yang boleh dibantu dengan ruqyah. Macam tadi, macam kanser ni stage 4 biasanya. Dia satu simptom yang tak tahan sakit lah. Dia sakit yang tak boleh explain. Sakit sangat sakit sampai tak boleh tidur kadang-kadang. Jadi kita kalau ruqyah kita bantu hilangkan sakit satu. Yang kedua, kita motivate dia untuk pergi rawatan. Dia benda-benda macam ni kita akan jadi demotivated. Kalau ada harapan ke, boleh ke sembuh. Itu benda-benda yang akan jadi celaru. Jadi kita boleh ruqyah dia. Ya. Yang bengkak tu sendiri boleh bantu dengan ruqyah, insya-Allah. Itu benda pengalaman saya lah. Jadi kalau katakan, kita sambung nanti follow doktor, tak apa masalah. Kita ruqyah. Lepas tu nanti bila follow up nanti, mungkin Allah akan mudahkan lagi operation atau next proses, next procedure tu. Radio ke, kemo sebagainya, minta Allah mudahkan. Dan benda ni, yang saya kata ujian-ujian Allah bagi pada kita dan minta kita ikhtiar dengan semua aspek. Jadi saya rasa doktor pun sekarang yang macam tu. Macam doktor kat UM, cerita patient saya yang 10 cm tu pun, sampai doktor tu, pakar cakap macam tu. Tapi bila jumpa dengan pakar biasa yang bawah tu, dia kata, tak apa puan kalau rasa puan nak pergi ruqyah, puan boleh pergi. Sampai tahap tu sekarang ni, doktor dah start boleh terima. Ini sebagai integratif punya approach untuk rawatan penyakit ni. Alhamdulillah, sebab tapi yang penting kita kena profesional lah. Jangan pergi perawat yang pakai jin, pakai toilet semua, itu tak boleh lah. Itu lagi teruk nanti dia masuk jin lagi. Kan, itu tak nak macam tu. Kita nak pergi perawat yang betul ruqyah syar'iyah. Baca Quran betul. Bukan baca tak dengar baca, itu semua tak boleh. Itu jampi-jampi bercampur. Saya minta sangat kalau cari ustaz, okey, dia baca Quran dan dia betul-betul buat rawatan, tak bercampur dengan unsur-unsur syirik dan sebagainya. Itu kena, kalau boleh cari tempat yang dekat, senang. Macam itulah. Ustaz-ustaz yang baca ruqyah tu kita boleh beza, nampaklah beza tu sebenarnya, insya-Allah. Boleh jawab soalan? Ada ni? Jawab. Terima kasih doktor. Soalan daripada Puan Saadia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Saya bekas pesakit kanser. Saya bekas pesakit kanser, breast cancer. Telah buat operation, dah kemo dah dalam lebih kurang 10 tahun lah.
Tapi selepas Alhamdulillah. beberapa tahun saya ada masalah telinga. Telinga saya bernanah, lepas tu lama-lama dia hilang masalah pendengaran. Bila saya pergi cek, dia kata masalah saraf. Cuma saya nak tahu adakah biasanya pesakit kanser dia akan selepas menerima rawatan kemo, radioterapi, dia akan menghadapi masalah ini. Okey. Ada soalan lagi Puan? Itu je. Itu saja. Terima kasih. Okay. Puan ada simptom-simptom lain tak? Contohnya tak boleh tidur, kita rasa palpitation selalu, pendengaran macam mana? Yang keluar nanah tu, adakah telinga tu okey? Pendengaran ada saya bising ke? tak ada. Saya masalah yang melibatkan masalah tidur ke, masalah gangguan lain tu tak ada. Cuma saya memang masalah pendengaran lah. Mula-mula tu satu telinga saja. Lepas tu selepas setahun, lepas tu telinga yang lagi satu juga. Telinga yang lagi satu dia akan jadi macam mula-mula berair, keluar satu air jernih yang macam agak banyak sampai basah. Lepas tu lama-lama dia jadi nanah. Lepas tu itulah saya ada buat jugalah rawatan dekat hospital dan macam masalah tu selesai, masalah telinga bernanah tu, tapi dia sebenarnya dia macam berulang. Dia macam lama tak ada lagi, selang beberapa lama tu nanti dia akan jadi baliklah. Dan sekarang ni saya memang pakai alat pendengaran lah untuk kedua-dua tu. Kurang dengar lah, sikit kurang lah. Masa pressure dekat ENT, doktor kata ada macam mana, gengenang, bocor ke macam mana? Masalah kanser saya tu memang saya dah tak ada dah sekarang. Dekat telinga tu ada, masa dia teropong tu dia cakap tak gengenang okey ke, bocor ke, tak ada? Gegendang, dia kata gegendang semua okey. Semua keadaan telinga saya dalam keadaan baik. Cuma dia kata mungkin masalah saraf saja. Jadi doktor bagi diagnosis, dia kata saraf lah, masalah saraf. Ya, dia kata masalah saraf. Macam tak logik tu Puan. Sebab nak keluar air daripada telinga ni, dia kena tembus genang telinga tu. Sebab genang telinga tu dia tutup rongga dalam dengan luar. Dia pemisah dia genang telinga. Jadi kalau air keluar tu dari mana datang air tu? Jadi saya agak pelik kalau ENT tak dapat nak detect kat mana punca air tu keluar. Saya rasa Puan kena ruqyah lah. Saya rasa bukan sebab kemo, sebab radio macam tu. Kita takut gangguan. Jadi kita rasa macam sangat tak selesa, dia menyebabkan kita kurang pendengaran. Kalau ENT dah check, dia kata dia tak jumpa sebab apa air tu keluar, dia hanya kata sebab saraf. Sangat tak logik lah. Sebab kalau air ni keluar ni mesti ada tempat air tu keluar kat mana puncanya kan. Lepas tu kalau jadi kuning kenapa? Jadi infection, ada jangkitan. Nah itu benda-benda yang kalau ikut kena ambil antibiotik kalau ada jangkitan lah, bau busuk sebagainya. Kita patutnya kena tengok dari segi aspek tu lah. Kalau benda tu doktor kata tak ada apa, saya rasa Puan kena pergi rawatan ruqyah, cuba check. Takut ada gangguan. Itu je lah. Walaupun katakan tak ada lain sangat, mimpi tak ada apa semua, tak ada sangat tidur okey, tak nak mimpi pelik-pelik ke semua kan, padahal kecuali telinga je tu, saya rasa mungkin saya bimbang ada gangguan sebab dia ni boleh jadi fizikal benda macam tu gangguan. Jadi tapi kena check lah. Kena ruqyah tu. Tapi dari segi kesan radio kemo, kesan-kesan macam tu sementara, lepas dah tak ada tu dia akan back to normal sepatutnya. Yang kita ada pecah mulut, so rambut semua tu dia akan kalau dah tak ada kemo tu sebenarnya dia akan back to agak normal balik lah. Ada mungkin beberapa tisu yang akan musnah tapi dia biasanya dia boleh recover balik. Itu macam tu lah. Yang ini benda baru ni agak pelik lah. Saya rasa macam agak lain daripada kalau Puan dah pernah check dengan pakar ENT, maka benda tu mungkin saya rasa takut gangguan lah. Gangguan ni bukan gangguan luar, gangguan macam tu lah. So nak kena check, kena ruqyah. Saya banyak kes macam tu. Kalau tak tahu medical apa tu, kalau datang balik kita tengok memang ada gangguan lain. Gangguan makhluk halus lah maksudnya. Itu nak kena ruqyah Puan ya. Cari tempat. Puan duduk mana? Saya duduk di Nilai. Nilai? Nilai dekat je. Atas Seremban pun boleh sebenarnya. Macam tu. Okey, lagi satu tadi doktor. Bila saya dah macam tu, ada juga beberapa kali link antara mata saya dengan otak saya seperti ada masanya macam tak ada link. Contohnya macam saya nampak dah benda. Dia macam blur, nak kata blur ke. Tak tahu, dia macam tak boleh proses lah. Contohnya macam beberapa kali saya pergi ke suatu seminar tapi sebenarnya masanya lain, tariknya lain. Saya pergi situ saya tengok kosong, tak ada apa kan. Bila saya check balik, kenapa tadi saya tak tengok dia punya tarikh tu dengan
Masalah kadang-kadang masalah tarikh lah dengan tu kan. Ada banyak kali jugalah terjadi macam ni. Saya cadangkan puan datang untuk rawatan, check lah puan. Saya ni tak, dia agak macam luar biasa. Macam mana dia associate fungsi saraf dekat kepala ni. Dia sebab dia tak dipikir dan dia benda macam tu ada banyak kes gangguan. Saya tak rasa. Melainkan kalau ada, kalau sekarang follow up untuk breast cancer tak ada follow up lagi tak? Ada follow up lagi tak? Tak ada dah. Ya. Mungkin basic test paling kurang kena buat lah. X-ray kepala dan sebagainya itu kena buat. Yang itu dah pernah buat lah. Normal? Normal. Masya Allah. Kalau itu pun kena datang rukyah. Jangan rasa boleh kita cuba bantulah. Kalau ada gangguan kita rawat, insya-Allah. Tak ada masalah. Ini agak pelik tu, agak pelik. So saya kata benda macam tu kalau dah check semua aspek medical tu tak ada apa, kita masih ada gangguan-gangguan macam ni, saya rasa tu gangguan dari luar, gangguan yang lain, bukan medical. Ya, boleh Puan ya? Okey, terima kasih. Sama. Ada soalan lagi? Soalan yang terakhir, adakah COVID-19 boleh diruqyah? Sangat menarik soalan ni. Sebenarnya ada beberapa pasien yang datang lepas kena COVID, dia panggil long COVID lah. Lepas dia kena COVID, dia dah masuk ward, dia keluar dan kadang dia masih tak sihat. Dia dah negatif dah COVID, betulnya. Dia tak ada dah jangkitan maksudnya, dia datang untuk rawatan. Dia banyak simptom-simptom tu prolong dia sebab COVID tadi. Jadi itu proses berlaku dalam badan. Sehingga tu dia jadi tak boleh tidur, gangguan kepala, dia tak boleh bernafas, susah nafas. Dia setengah tu dia palpitation. Ini semua side effect daripada long COVID tu kita panggil. Jadi kalau saya rasa ruqyah sangat bantulah. Ruqyah sangat bantu. Jadi kalau katakan ada kesempatan ruqyah lah. Especially those patient yang memang dah negatif, tak ada apa kan, dia dah semua vaksin semua. So itu boleh pergi je untuk dapatkan rawatan ruqyah. Boleh bantu banyak sangat. Saya ada patient macam tu. Yang lepas ruqyah tu boleh nafas elok balik, boleh tidur. Yang teruk tu teruk jugalah. Jadi kalau ikutkan kalau setengah tu tak boleh bangun, ada tak boleh bangun. Sakit badan tu sampai dia tak boleh bangun. Jadi bila bawa ruqyah tu dia boleh improve, boleh bangun balik. Itu kita benda-benda yang kita rasa boleh bantu dengan ruqyah. Saya takut ada gangguan juga kat situ. Bukan COVID tu jin tak, COVID tu memang virus, tapi dia efek daripada gangguan daripada virus tadi, infection tadi yang kat teruk dalam badan tu, dia menyebabkan kita tengok banyak benda-benda datang ganggu kita selagi menambahkan lagi kita punya bebanan tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada ya? Okey, insya-Allah. So kalau tak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kerana dapat join hari ini. Walaupun tajuk ni nampak simple breast cancer, tapi saya rasa dia punya tu sangat banyak, sangat luas lah. Jadi dia menyentuh tentang cara kita melawat kanser dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan apa-apa yang tu, yang lemah tu dari saya, yang hak tu daripada Allah Ta'ala. Jadi saya sekali lagi mohon maaf dan ampun kepada Allah Ta'ala. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.